Assalamualaikum saudara Nik Akmal. Warahmatullahi. Itu speaker macam tak berapa okey tu. Dekat sangat dengan mic ke? Okey, sekejap. Ini dah Dah. okey sikit. Ya, okey sikit Alright, Cun. Okey, saya mulakan ke macam mana Nik Akmal? Kita awal 2 minit ni. Kita tunggu. Sembang-sembang dululah. Okey, yes. Okey, Nik Akmal dan audiens semua. So hari ni saya sebagai host, saya pecahkan program malam ini, perkongsian malam ini kepada 4 parts. Satu, keempat. So part pertama adalah soal kenal, siapa Nik Akmal. Kemudian part kedua adalah Nik Akmal akan berkongsi serba sedikit tentang kajian teraju. Ini agak penting sebab Nik Akmal akan berikan input-input yang penting daripada kajian teraju ni. Kemudian sesi ketiga adalah sesi yang paling penting. Kemudian sesi keempat, nanti saya bagi tahu apa sesi keempat tu. So kita tunggu 800, alhamdulillah. Ui, dahsyat 800. Hari tu kita buat 1007 lah. 1007 Saya mengharapkan malam ni 2000. Subhanallah. Okay juga ni, ramai datang awal. Kita masih awal 1 minit. Apapun, saya mukaddimah dulu sikit. Saya mohon tunjuk ajar sebab nampak nama power-power ni ada kat sini ni. Tuan Bukhari, Ikhwan. Dia ada beberapa perkara hari itulah waktu saya collect sampel, saya collect soalan-soalan daripada audience tentang minima gaji minima, job hopping ni. Kemudian ada selepas tu ada sedikit perbalahan ke perbincangan. Orang tak berapa okey lah dengan minimum wage ni. Kemudian ada beberapa akaun yang berbalah, sepatutnya tak patut kita menggalakkan orang kerja lebih. Tak sepatutnya kita menggalakkan orang keluar berniaga. Tak semua patut berniaga. Naikkan gaji minima. So saya baca-baca pun okey, topik ni agak panjang sebenarnya, agak besar dia punya skop dia. So itulah, mungkin malam ni insyaAllah Nik Akmal akan kongsikan banyak perkara yang boleh dipraktikkan di luar. InsyaAllah kita kongsi sikit-sikit lah mana boleh buat, kita buat sama-sama. Shopeegram, akaun Shopeegram pun ada, alhamdulillah. Shopeegram ni pun saya guna juga ni. Dia web designer. Okey, Nik Akmal, saya rasa kita dah boleh mula sebab dah lebih 1 minit. Sure, Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada 985 pendengar yang menyertai kami malam ini, space bersama saudara Nik Akmal. So malam ni saya akan bahagikan kepada 4 sesi, 4 program malam ni, Twitter Space malam ni 4 sesi. So yang awal sekali, yang pertama sekali kita nak kenal lah siapa saudara Nik Akmal. Saudara Nik Akmal, boleh tak perkenalkan diri? Sebab yelah, kita mungkin audiens baru yang tak berapa kenal. Kenapa aku kena dengar Nik Akmal ni bercakap? Silakan Nik Akmal, 2 minit. Baik, Assalamualaikum. Saya Nik Akmal, konsultan kerjaya. Kalau nak kenal, jadi trainer, latar belakang adalah engineering. Maka bila budak engineering bercakap, biasanya dia ke arah problem solving lah. Sebab itu budak engineering paling banyak sekali tukar bidang, lebih kurang 43% daripada keseluruhan. Right. Saya bekerja sebagai trainer sejak 2012. Trainer ni bukan jual liur, tuan-tuan cik puan. Trainer ni dia memindahkan skill kepada anda. Kalau penceramah, dia transfer ilmu. Tapi kalau trainer ni, dia memindahkan skill. Anda keluar sesi kami, anda dapat skill. Itu beza dia lah, penceramah dengan trainer. So saya adalah seorang trainer sejak 2012. 2016 saya jadi konsultan kerjaya. Trainer dengan niche bidangnya adalah sebagai niche kerjaya. Bila masuk kerjaya, saya juga terlibat secara langsung tentang GE lah. Graduate Employability. Macam mana graduan boleh dapat kerja, status dia semasa. Kemudian bila saya ambil tahu pasal GE, maka saya pun terpaksa lah ambil tahu pasal HR, ambil tahu pasal inisiatif-inisiatif kerajaan. Maka saya sekarang ni banyak terlibat dengan agensi kerajaan dan universiti, institut pendidikan. Buat masa sekarang dilantik sebagai ahli penasihat kepada business management
UKM. Saya review syllabus structure siapa-siapa belajar business management dekat UKM. Saya juga ahli penasihat untuk program PhD dekat UKM, Pusat Citra. Kemudian baru sahaja collaborator, rakan kerja rasmi kepada Talent Corp, iaitu salah satu agensi dalam negara yang menguruskan kebolehpasaran graduan. Pada masa yang sama, turun naik Putrajaya. Baru je 2 hari lepas jumpa Kementerian Belia Sukan. Mereka minta saya jadi penasihat lagi sekali untuk program yang mereka nak buat, untuk modul mereka nak buat, untuk belia sekali lah. So, kerja saya memang naik turun agensi kerajaan. Sebab itu, saya tahu beberapa perkara yang mungkin tak sampai pada graduan kat luar. Jadi, saya tolong sampaikan itu je. Bukanlah saya ni pandai sangat nak mengajar, it's just that I'm the one who connect the dot. Saya tahu apa tuan-tuan isu apa graduan ni. Gaji kecil, tak puas hati ni, tak puas hati tu. Saya tahu sebab saya mengajar protege Slim, mengajar dekat agile lecture dekat universiti untuk training, finishing school dan sebagainya. Pada masa yang sama, saya engage dengan agensi kerajaan. So, saya tahu dua side punya info, saya tolong sampaikan sahaja. Begitulah. Boleh itu mukadimah ringkas? Kecut perut saya dengar penasihat itu, penasihat ini, trainer itu, trainer ini. saya rasa dengar. Okay. So korang dah kenal siapa yang bercakap ni. Dia bukan orang, bukanlah saya nak puji ni Akmal ni, tapi cara dia menyampaikan sesuatu yang dia tahu kepada orang yang tak tahu itu, saya memang sangat-sangat kagumi lah. So sentiasa, kalau boleh saya setiap bulan nak ajak saudara ni untuk yes, transfer skill, itu sangat penting. Okay, sesi kedua. So ni Akmal, saya sentiasa bermesej dengan diorang, saudara ni Akmal punya team. So saya terbaca tentang kajian teraju. Dalam tweet saya ada mengatakan bahawa graduan Bumi Putra tak ready bila ekonomi negatif. So saudara ni Akmal, kongsikan apa yang saudara tahu, kongsikan apa yang audience perlu tahu dan perlu buat. Apa tindakan mereka ke atas kajian ini, saudara? Okey, baik. Terima kasih, Mac. Alright. Mukadimah malam ni tajuk dia berat terus. Alright. Data terbaru ataupun liputan terbaru daripada kajian oleh Teraju menyatakan 27% sahaja Bumi Putra, graduan Bumi Putra yang bekerja. Itu kita tak argue lagi tu. Kita tak tanya lebih dalam tu. Itu bekerja tu setaraf ke tak setaraf ke, kerja dengan bidang akademik yang sesuai ke, yang sama bidang dia belajar ke, itu tak tanya lagi. Baru sebut pasal bekerja. Mana kata kalau kita pergi lebih dalam, lagi kecil nombor dia. Jadi isu dia, 27% sahaja, mana kata 73 tak bekerja yang grad tahun lepas. Soalan dia, itu selepas COVID. Sebelum COVID macam mana? Sebelum COVID, data dia saya baru saja tweet. Saya ambil daripada KRI. Ini data daripada SKPG yang setiap graduan nak grad kena isi. Kalau tak isi, tak dapat jubah konvo. Skim pengesanan graduan. Itu rujukan dekat Mohe. So data ada 2015 hingga 2018. Setiap tahun yang bekerja hanyalah 53%, 56%, 2017 55%, 2018 56%. Makna kata, kes graduan menganggur, separuh ni menganggur sejak sebelum COVID lagi. Isu tu dah berlaku lama dah. Right. Kemudian selepas COVID, dia makin parah sampai 73%, bertambah 20% menganggur ataupun tak ada kerja. Grad 2020 tak ada kerja sepanjang 2020. Isu makin membarah. Makna kata begini konsep dia. Kita juga argue iaitu kenapa berlaku isu ni? Isu mismatch. Apa maksud mismatch? Industri nak skill ABC, graduan ada skill XYZ. Maka tak kena lah. Isu ni juga yang kita bincang pada space yang lepas, isu ni juga dah lama sebenarnya. Sejak 2011, apabila RMK 10 dirancangkan, memang dah ada salah satu perancangan RMK 10 adalah untuk mengecilkan jurang skill antara graduan dengan demand industri. Dah ada RMK 10. Sekarang baru lancar RMK 12. Apa jadi dalam tempoh 2 RMK dalam tempoh 10 tahun tu? Kita hanya dimomokkan dengan data, kami akan menjadikan peluang pekerjaan sebanyak 300,000, 150,000, 30,000 kerja bidang tinggi. Tapi data selepas tak ada. Data selepas tak wujud. Ataupun bukan tak wujud.
kita orang awam, kalau tuan-tuan cik puan Google takkan jumpa. Saya dapat pun bila pergi meeting, jumpa face to face, kita minta depan-depan, baru dapat. Oleh itu, sebenarnya benda ni dah lama. COVID datang menyebabkan dia jadi lagi teruk dan benda ni naik ke peringkat tertinggi. Sampai kena buat majlis pekerjaan nasional dan sebagainya. Oleh itu, nak jadikan cerita, tindakan-tindakan yang kita perlu buat bukanlah benda baru, bukanlah benda yang kita sebut macam mana? Benda yang totally baru, kena revamp. Tak. Sebenarnya kita kena buat benda yang lebih kurang sama sahaja, iaitu skill kita align dengan industri balik. Kena tahu industri nak apa. Kedua, kena cari added value. Apa maksud added value? Added value ni benda yang bila kita masuk dalam pasaran akan jadi competitive advantage. Kita jadi lagi ada plus point. Contoh bila kita nilai 100 calon tu, calon ni power sikit. Calon ni power ni. Plus point. Menyebabkan kita lebih berpotensi untuk diambil. So skill tu kita kena cari dekat mana? Memang kena berkuli, bahasa kasar dia dengan izin. Iaitu internship. Iaitu kita kerja dulu setahun, 2 tahun. Daripada situ kita tahu, oh ini skill aku kena belajar. Sebab anda belajar dalam IPT hanyalah ilmu-ilmu fundamental, prinsip, asas. Practical, approach, system, tools, semua berlaku dalam industri. Lain syarikat, lain mesin. Lain syarikat, lain pendekatan. Lain syarikat, lain culture. Lain syarikat, lain SOP. Lain syarikat, lain software. Maka memang application berlaku dekat industri. Itu memang tak boleh elak. Namun, yang menjadi menarik kat sini adalah, tahukah anda dekat Malaysia, ini saya bagi solution solution yang Malaysia dah lancar dah 2018 tapi slow, lembab nak mampus. Bila kena COVID baru nak berlari pecut, baru menggelabah. Iaitu yang pertama adalah work-based learning. Bukan intern work-based learning yang sudah lama diamalkan oleh graduan politeknik yang menyebabkan graduan politeknik tak ada isu mengganggu sangat. Apa benda work-based learning? Macam Jerman. Kenapa engineer dekat Jerman popular? High quality, bagus, terutama dalam bidang otomotif. Sebab satu sem belajar kelas, satu sem belajar dekat industri. Kemudian masuk sem ketiga belajar kat kelas, universiti, sem keempat pergi industri, sem kelima masuk kelas, sem keenam pergi industri. Itulah work-based learning. Dia by monthly, ada by daily, weekly, monthly. So berlaku dekat Jerman adalah menjadikan tempoh mengajar memang lama. 6 tahun, 5 tahun. Tapi bila keluar tu, kena sambar dengan industri serta-merta, sambar, selesai, habis. Tak ada isu pengangguran yang kritikal untuk otomotif. Bahkan mereka menerajui otomotif di peringkat dunia. That is Jerman punya structure. Di Malaysia, baru nak bergerak dengan lebih aktif. Contoh, saya dijemput untuk jadi collaborator dengan UKM Pusat Citra. Mereka buat benda ni, work-based learning. Yang mereka panggil sebagai 2U2I. 2 tahun industri, 2 tahun universiti, 2 tahun industri. Dekat industri itulah, dia masih lagi belajar, tapi belajar dekat industri. Buat kerja, kita collaborate dengan industri, kami kena sampaikan beberapa silibus. Okay, contoh, 6 bulan pertama kena ajar silibus ni. Dari sudut praktikal. Maka pelajar tu dibayar allowance, tapi allowance dia macam allowance intern lah. Ataupun allowance dia tu fleksibel pada syarikat nak bayar 1,000 ke 2,000 ke, paling sikit 800, 600 lah. Ini menyebabkan graduan tu lebih kompetitif. Lagi best dekat UKM. Saya ambil case study UKM. Dia punya subjek, tahu tak Mek? Kita boleh pilih macam apa yang kita makan dekat ambil laut ni, ambil laut tu, bayar sekali pilih, ambil suka hati laut banyak mana kita nak. Dia macam campur-campur. Contoh, saya nak ambil subjek human resource, saya nak ambil subjek organizational management, saya nak ambil subjek professional English, lepas tu saya nak ambil subjek design, boleh? Lepas tu saya nak ambil subjek makroekonomi, lepas tu saya nak ambil subjek marketing. Boleh campur rojak. Itu UKM buat. Saya bila dengar tu, okay, ini power, aku setuju nak jadi collaborator. Dia panggil 2U2I ataupun 3U2I, work-based learning. Menyebabkan... Sorry, saudara ni Amal. Saya takut saudara agak jauh sikit. Tapi saya ada satu soalan. Work-based learning yang tadi saudara sebut tadi, banyak politeknik Malaysia yang amalkan, betul tak? Betul. Okay. Itu satu. Politeknik Malaysia ni institusi mana yang lebih macam mana cakap, lebih ke depan? Faham tak? Kurang faham. Okey, tak apa. Saya dapat tangkap yang bab work based learning tu, tak apa.
Saya pun dah dapat tangkap yang to you to I. Okey, saudara Nik Amal boleh teruskan. Sorry, saya ganggu. Sorry. Alright. Tak apa. No worry. So, bila ada konsep macam to you to I ataupun work-based learning, menyebabkan graduan ni, kita boleh cakap nak kata confirm, taklah confirm. Tetapi mereka dah masuk industri dan insya-Allah probability untuk mereka dah tahu approach, pendekatan, software, sistem, SOP, culture dalam industri sangat tinggi. So, ini akan meningkatkan kebolehpasaran ataupun menjadikan anda sangat-sangat relevan dengan industri ataupun tak ada isu kerja. Jawapan dia. Oleh itu, kalau mereka di luar sana nak atasi masalah, option adalah explore kos-kos yang menawarkan to you to I. Sebab tak ramai yang tahu. So saya war-warkan di sini. Itu approach pertama. Tapi tuan, saya dah final year. Mampu nak ambil belajar degree balik? Tak. Maka yang dah final year, approach dia adalah ambil pakai ataupun utilize, optimize penjana, pemulih ataupun sebarang inisiatif upskilling, reskilling yang ada dalam negara. Yang mana benda ni mungkin akan tamat 2021 ataupun disambung 2022. Contoh paling mudah. Dengan izin Matt, aku sebelum bulan ni aku bersama dengan pelajar Al-Azhar, dengan pelajar Jordan, pelajar Turki. Semua merungut. Kata risau, kami bidang agama ni memang balik Malaysia memang tak ada kerja lah. Sebab apa? Pertama, jadi guru pensyarah. Kerja tu dah tepu dah. Kedua, jadi mutawif. Travel and tour lingkup terus. So balik Malaysia nak kerja apa? Maka bagi mereka yang situasi macam ni, ataupun anda nak tukar bidang, cara dia adalah kita cuba matchkan kompetensi kita dengan requirement syarikat. Nak belajar degree baru tak sempat, tapi kita boleh pergi kursus-kursus profesional. Kita panggil sebagai professional cert untuk menjadikan kita relevan dengan demand industri. Professional cert kos dia 2,000, 3,000, 800, 8,000, 5,000, macam-macam. Tetapi disediakan oleh penjana semua tu free. Khas untuk graduan. So better ambil. Cara kedua shortcut nak laju adalah, contohlah kita apply kerja A, tapi apa berlaku adalah kerja A tu nak ilmu 1, 2, 3, 4, 5. Kita hanya ada ilmu 1, 8, 9, 10. Tak kena. Jadi kita nak buat kita match sikit, at least kita adalah 1, 2, 3, 4, 5 tu aku ada 1, 2, 3. Jadi cara shortcut satu lagi adalah ambil kos percuma online. Yang ada sekarang adalah e-latih di bawah HRD Corp. Tolong ambil. Ada 200 lebih kos dekat sana. Kedua adalah ambil kos free dekat MIT University, dekat Harvard. Harvard menawarkan subjek ataupun kos percuma. Dan kena ingat, nama besar macam Harvard tuan-tuan cik puan, kalau rekruter HR baca resume, mata kita ni akan terhenti pada keyword-keyword mahal. Contoh keyword mahal, MPP. Oh, biasanya MPP memang kita pandang. Nak scroll resume, oh MPP, baca sikit MPP jawatan apa, buat apa, contoh. Kedua, jawatan-jawatan presiden, project manager. Biasanya kita berhenti, project manager nombor 1 ni. Ketiga adalah jawatan-jawatan seperti penglibatan bertaraf nasional ataupun international. Research international, kita berhenti, kita baca. Menyebabkan dapat perhatian. Antara perkara lain dapat perhatian adalah benda-benda international ni, which is kalau anda buat course Harvard, tiba-tiba nampak Harvard, dia berhenti sejak baca. Which means anda dapat perhatian dan skill itu being acknowledged by industri atau pemajikan. Itu trik mudah dia. Ini trik-trik orang kata dalam tempoh sebulan, 2 bulan ni macam mana nak jadi lebih relevan dengan industri. Itu trik dia, free course. Oleh itu, bagi graduan yang 73% dekat sana, yang tahun lepas grad tapi tak dapat kerja lagi, itu solution yang boleh saya suggest kot. So ambil free course, ambil professional cert. Dengan cara lain tuan-tuan cik puan, tak ada shortcut, tak ada magic pill. Malam ni memang tak ada magic pill, minta maaf. Tak ada, okay buat ni confirm dapat, tak. Dia memang perlukan extra effort. Kalau anda tak buat extra effort, anda akan sakit. Okay, alright. Kemudian dengan izin yang terakhir, nak bagi tahu situasi sekarang adalah sangat serius. Tolong jangan ambil main-main ataupun study main-main ke, ataupun ada lagi nak buat event hiburan ke. Please fokus pada event yang boleh naikkan value anda semasa belajar. Nak berhibur, tak perlu buat event. This is my opinion. This is my opinion only. Sebab dekat universiti ni terlampau banyak event hiburan. Contoh saudara Nik Amal yang sering saudara nampak. Contoh event hiburan yang dekat universiti kita. Alah, universiti aku dulu pun.
konsert setiap sem ada. Satu sem tu ada 4-5 konsert. Ada ground, nasyid, berlawan sama. Nasyid dengan rock berlawan, lepas tu yang bawa artis lain berlawan, lepas tu pelawak pun bawa. Combo fair, bawa pula artis, contoh. So that kind of hiburan adalah terlalu banyak konsert. For me, too much. Dengan keadaan yang kritikal sekarang. So better you focus, kelab, JV, jadikan fakulti anda ni contoh. Contohnya untuk mahasiswa buat. Ni nak atasi isu 73% tak ada kerja ni. Pertama, fokus pada program kebolehpasaran. Sama ada dapat insight ke, ataupun pergi jumpa syarikat macam Microsoft ke, Apple ke, mana-mana syarikat, minta mereka ajar anda software yang mereka guna. Contoh, adakah pergi syarikat kreatif dekat Media Prima Astro, korang guna broadcasting, guna software apa? Guna OBS ke? Okay, boleh tak buat bengkel untuk pelajar kami? Itu event yang kena buat. Ataupun ambil job street ataupun orang syarikat. Syarikat ni ada dana CSR. Ni aku pecah rahsia lah. Syarikat ada dana marketing ataupun dana CSR sebab dapat exemption tax. CSR tu adalah kebajikan, corporate social responsibility. Sebab itu mereka buat CSR, buat dana bagi 100,000 masuk berita sebab mereka nak benda tu. Dan mereka memang ada dana tu. Siapa buat event pergi apply dana tersebut. Itu trick dia. Kemudian apply dana tu, minta mereka sponsor event yang anda buat. Syarikat nak apa? Syarikat nak exposure je. Anda hanya perlu janjikan student ramai datang. Kedua, anda hanya perlu janjikan exposure, minta liputan berita ke, berita setempat negeri ke, tak kisahlah. You put effort on exposure, anda minta dana dia more than willing. Kedua adalah minta mereka jadi syarikat angkat. Jadikan anda ni, kelab anda ni, anda angkat mereka. Apa maksud anda angkat? Anda boleh visit syarikat mereka, anda boleh jemput dia datang, anda boleh minta mereka bagi talk secara percuma, anda boleh minta dia connect anda dengan industri-industri tertentu ataupun kompetitor ataupun game player dalam industri mereka. Itu adalah inisiatif yang anda boleh buat sebab dengan izin. Aku bukan nak mengajar mahasiswa tak, bukan. Tapi macam ketandusan idea je kau nak buat event ni. Asyik-asyik event sama je. So this is my idea yang boleh ambil. Berserta dengan dana. Sebab event mahasiswa biasanya graduan ni banyak isu dana. So aku bagi tahu lubuk dana adalah apply dana marketing syarikat, apply dana CSR masyarakat. Confirm ada dana tu. So pergi ambil. Minta requirement syarikat apa mereka nak. So ini solution bagi mereka dah ada dekat IPT boleh buat. Supaya kita tak nak 2021 keluar lagi satu research daripada Teraju, lagi kurang 20% pula yang ada kerja graduan. Kita tak nak. So tonight the purpose is supaya boleh trigger anda berfikir ambil tindakan serta-merta. Alright. Kalau isu gaji tu kita sentuh sekejap lagi kot. Boleh Matt? Itu mukadimah kot untuk yang kajian Teraju. Banyak juga ni aku take note ni. Okay, MIT Harvard ada free course Betul. Okay. Yang bab bidang agama, kerja, tepung, tawif tu mungkin nanti belakang sikit kita sentuh. Kemudian tukar bidang, upskill pun belakang sikit. Ni Akmal, aku terfokus dekat 2 tahun universiti, 2 tahun industri. Boleh tak perincikan lagi? I see. To you to I, 2 tahun universiti, 2 tahun industri adalah konsep work-based learning, WBL. Dia lagi advance daripada intern. Intern tu 3 bulan je, lepas tu habis. Ini tak. Anda duduk 2 tahun dalam industri. Konsep dia 2 tahun wajib belajar kat universiti, kemudian tahun ketiga, tahun keempat, anda belajar sambil bekerja. Mana kata silibus dia tak ada silibus. Tetapi industri yang cover silibus tu dengan cara praktikal. Tujuan dia totally supaya graduan tersebut pertama dapat skill hands on, boleh guna, boleh pakai terus. Yang kedua adalah nak kecilkan gap. Kan isu kemahiran isu mismatch skill IPT bagi skill tak relevan dengan industri. Isu ni sejak 2011 2008 dah. RMK 10 dah jalan. Maka to you to I ni dia aim untuk selesaikan isu tu. Maka pendekatan tu bagi aku sangat bagus lah. Okay. Tak nak sentuh yang lain, tak nak sentuh lecturer, tapi yang ada sekarang ada 5 universiti yang memberi komitmen untuk jalankan WBN. Ini universiti awam lah. Yang aku tahu adalah UKM sebab dia minta collaborate. Yang lain aku tahu ada UMK, tapi aku tahu dia punya structure macam mana. Yang aku explain ni adalah structure UKM. For now lah. Itulah lebih kurang, Matt. Okay. Sejak kau cakap sejak 2011 kita ada masalah mismatch dengan industri ni. So dari 2011 sampai tahun sekarang nak masuk 2022,
Kita dah bertukar government 2-3 kali rasanya. Government yang lain pun tak ada apa-apa impact kepada pembaharuan ini. Macam tu ke ni, Akmal? Sorry kalau sensitif. Kalau tak boleh jawab, tak apa, kita pass soalan ni. Bahasa kasarnya begitulah lebih kurang. Kenapa masih lagi berlega isu yang sama, ataupun sekurang-kurangnya kalau ada kejayaan mesti akan keluar data update kejayaan tersebut. Tapi data kejayaan tak ada lah. Mana kata gagal lah. Itu bahasa kasar lah. Tapi wallahualam kita tak jumpa. Selama 2011 tu tak ada peningkatan dalam isu mismatch ni. Nak kata tak ada peningkatan tu tak boleh nak cakap sebab there is no data. Aku pun tak jumpa data. Berapa banyak mismatch sebagainya. Yang kita boleh rujuk hanyalah data SKPG yang keluar dekat Mohe. Itu pun data SKPG backdated. Sekarang 2021 data yang ada dalam website mereka 2018. Data dalaman yang aku dapat hanya bila aku jumpa carrier center secara terus lah. Itu pun data mulut lah. Dia tak bagi data hard copy. So hard copy hanya dekat website Mohe, KPM. Ada 2018. Boleh tengok. Aku dah tweet dia punya data tu. Aku buat dan ambil ringkasan dia. Daripada situ je kita boleh tahu. So in the end of the day, actually benda tu tak selesai lagi lah sebenarnya. Baik, jazakumullah ni Amal. Okey, kita masuk ke sesi ketiga, iaitu masalah audience lah, masalah yang betul-betul reality. Sebab hari tu kemarin aku ada buat satu space, kumpulkan soalan apa masalah korang tentang gaji, tentang kerja. So ada yang mengatakan bila aku buat intern ni, bila aku buat praktikal ni, aku diperlakukan seperti hamba. Macam mana tu ni Ahmad? Adakah ianya hamba atau kita tak belajar something? Macam mana tu ni? I see. Okay, baik. Intern ni jadi macam hamba 50% setuju, 50% tidak setuju. Maka aku tak boleh nafikan benda tu berlaku. Bahasa kasar dia adalah cheap labor. Labor murahan. Tapi aku tak boleh setuju 100% sebab aku baru je baca berita harian dekat 3 orang student complain stres sebab intern. Which is bila aku baca biar stres sebab apa ni masuk berita ni. Baca hampir betul. Ni bukan stres, ni hang lembek. Itu bahasa kasar lah dengan izin. Okay, begini. Intern sebenarnya untuk intern, tuan-tuan cik puan yang dengar siapa nak pergi intern, government sudah intervene dah pasal intern. Apa maksud intervene? Government dah campur tangan melalui talent corp. Maksudnya sudah ada polisi dan sudah ada inisiatif yang dibuat. Contoh inisiatif adalah SIP, Structured Internship Program. Buka laman web Talent Corp, cari SIP. Ada berpuluh, tak sampai puluh ribu lah, aku tak sure. Ada ribu-ribu syarikat yang mendaftar SIP. Kenapa nak tahu syarikat daftar SIP? Sebab mana-mana syarikat daftar SIP wajib bayar allowance RM500 minimum. Yang kedua, wajib ada struktur mengembangkan intern yang intern dekat syarikat dia. Makna kata kalau anda intern dekat syarikat yang berdaftar SIP, confirm ada allowance 500 paling kecil. Yang kedua, confirm ada growth. Makna kata anda akan intern tak cacah merbah. Bukan intern beli susu bos ke, hantar anak dia pergi tadika ke, ambil baju kurung dia ke, macam yang viral kat TikTok baru ni kan. Ada seorang lelaki tu. Memang kesian. Oleh itu, langkah pertama, pergi apply intern dekat syarikat yang ada SIP ataupun tanya syarikat berdaftar tak SIP. Kenapa syarikat nak berdaftar SIP? Sebab siapa syarikat daftar SIP, pertama, gaji syarikat yang bayar intern tu boleh double tax reduction. Contoh, dia bayar gaji intern 500, dia boleh reduce tax 1000. Syarikat mana tak nak? Kedua, kalau dia hantar intern tu pergi training yang kos dia sehingga 3000, dia boleh tax reduction 3000. Maka win-win situation. Pelajar intern win, syarikat pun win. Oleh itu, langkah pertama, kalau tak nak jadi hamba, syarikat berdaftar dengan SIP dahulu. Kalaulah syarikat tak berdaftar SIP, anda lah suggest kat syarikat suruh daftar SIP. Bagi tahu dia dapat double tax reduction. Syarikat mana tak nak? Syarikat aku pun nak mendaftar SIP, baru tahu. Okay. Yang kedua adalah, ada tak syarikat-syarikat yang tak bayar allowance? Yang mana kata ambil gaji, ambil tenaga buruh murahan ataupun free? Jawapannya adalah ada. Kalau macam tu zaman sekarang, kalau ada, better tak payah. Sebab zaman sekarang dah jadi common practice dah orang bayar allowance. Pertama. Kedua, masih ada syarikat yang tak bayar sebab dia tak mampu nak bayar. Dengan izin aku jadikan contoh, zoo negara.
ramai pelajar komplain dekat aku, tanya tuan ni macam mana Zoo Negara offer intern tapi tak bayar allowance. Sebab apa? Sebab ya, Zoo Negara pun sekarang pun tengah sakit kan, nak bagi makanan kat binatang, maintenance pun tak mampu. So memang mereka tak mampu bayar allowance lah. So kesian lah budak-budak zoologi dan sebagainya. Yang tu memang tak boleh buat apa lah. Yang tu memang aku memang bekerja, kalau ada financial yang kukuh seperti mak ayah boleh support, ada adik-beradik boleh support, go for it lah. Sebab itu memang kena dengan bidang, tapi kena sabar je lah. Kalau tak boleh support, memang kena cari option lain. Alright, itu bab gaji. Yang kedua, bab kerja. Kalau bab kerja, pertama sekali kena baiki expectation wahai graduan yang berada di luar sana siapa pergi intern. Anda tidak boleh expect anda bekerja 100% sebiji apa yang anda nak. Job scope kena, memang mustahil lah. Dekat syarikat aku sendiri pun aku jujur lah, memang tak boleh bagi kerja 100% sebiji sama dia nak. Sebab apa? Dia kena belajar etika bekerja, dia kena belajar SOP syarikat, dia kena belajar deal benda-benda asas dulu. Contoh, urus dokumen, jumpa klien, call ke, itu perkara asas kena buat dulu. Bahasa mudah dia, at least 80-20. 80 job scope berkaitan, 20 job scope tidak berkaitan. 70% job scope berkaitan, 30% job scope tak berkaitan. Itu okey. Paling teruk pun 50-50. Itu paling teruk lah bagi aku. Katalah, hang ada option, ambil option lain. Kalau tak ada option, at least 50-50 lah. Okey. Kemudian jadi hamba ni, konsep dia adalah overwork aku kira. Overwork mana kata perah sampai ke malam dan sebagainya. Okey. Dia datang di sini dua side. Syarikat nak perah. Kalau perah, bagi aku okey jika dia perah dalam job scope yang kena dengan student. Which means win-win situation juga. Syarikat perah tapi student belajar sesuatu. Benda yang mahal, skill. Bagi aku okey. Syarikat bagi opportunity, exposure. Student offer macam kerja overtime lah macam tu. Bagi aku itu masih lagi boleh tolerate. Right. Tetapi kalau dia perah, kerja tak berkaitan ataupun minta kerja yang langsung tak kena dengan job scope, yang tu kena pertimbangkan balik. Bukanlah kita tolak 100%. Kita ni pandai-pandai tarik tali lah, pandai tarik tali. Kadang-kadang graduan kena pandai seni bercakap. Contoh, kita ada SV nombor 1. Memang SV tu yang bagi kita kerja. Tapi bila masuk kerja, jangan terkejut. Ada manager nombor 2, manager nombor 3, manager nombor 4 bagi kerja, bertimbun kerja. Kerja pula kerja receh. Kerja hantar dokumen, kerja jadi delivery, kerja stapler lah, kerja photostat lah. My opinion adalah utamakan SV nombor 1 dulu. SV manager nombor 2, 3, 4 tu engkau kena pandai say no without saying no. Contoh teknik dia. Manager nombor 2 datang. Ni tolong aku photostat ni. Sekian. Boleh, tak ada masalah. Saya mau tuan nanti nanti contoh hari ni hari Ahad kan. Nanti hari Rabu saya bagi engkau photostat lamanya. Contoh dia marah. Sebab saya kena fokus dulu yang ni SV nombor 1 bagi untuk hantar esok, kena present dekat CEO sekian. Itu cara say no without saying no. Tapi graduan sekarang dia tak ada seni tu. Akhirnya dia tarik muka je ataupun bergaduh tempat kerja. Paling teruk luar dekat Twitter. Akhir sekali masuk berita harian. Tak, itu best tu. Itu saya pun nak tanya seni bercakap tu, tapi mungkin belakang sikit ni Akmal boleh kongsikan macam mana seni bercakap yang lain pula. Okay. Alright. So secara mudahnya intern ni kena baiki expectation. Takkan ada 100% job scope kena. Kita memang kena standby kerja-kerja public. Bukan kerja public, kita sebut kerja-kerja umum. Kerja umum ni lah yang melatih ataupun tempat untuk kita proof aku memang boleh buat kerja dengan baik. Contoh, dia bagi kerja photostat dokumen, buat dengan cantik. Dokumen tak ada typo, tak ada grammar, tak ada salah. Dari situ majikan kau perasan, kemas kerja dia ni. Contoh. Kelemahan graduan adalah buat kerja tak habis. Supervisor pula kena remind, macam supervisor pula PA dia. Contoh, bagi kerja. Ni tolong saya buat research, lepas tu hasil research tu you compile dan bagi kepada saya hari Isnin. Dia pun buat research. Hari Isnin senyap. Supervisor balik kena tanya, macam mana research bagi? Dah siap dah. Tuan nak serang ke? Memanglah dah siap, hantarlah, update lah. Itu kelemahan. Alright. Kedua adalah bila dia bagi research, dia copy paste macam dalam Excel. Tak presentable langsung. Anda rasa management ataupun supervisor ada masa tak nak baca satu-satu? Dia nak ringkasan. Dia nak you present to them presentable. Kalau boleh, saya supervisor,
saya ambil you punya presentation tu, bagi kepada higher management terus. Lagi kemas. Tapi anda bagi Excel, berterabur, dia macam makan masa ni. So, itu yang kena belajar. Kalau anda bagi macam tu, maka contoh saya SV, saya takkan bagi tugasan lagi besar. Sebab you are not trusted. Kualiti kerja tak boleh deliver. Presentation ke laut. Maka kita tak bagi kerja besar. Maka anda start dengan kerja-kerja kecil ataupun kerja tak berkaitan. Oleh itu, wahai intern sekalian, kalau nak kerja berkaitan, nak tanggungjawab lagi besar, nak dapat exposure lagi besar, kerja-kerja kecil ni perform gila-gila. Kalau photostat, bagi kemas, present letak atas meja, update communication. Puan, ini dokumen puan minta ya, saya dah kepilkan sekali, saya letak dalam file. Ush, budak ni letak dalam file, kemas ni dia print, contoh. Oh, nampak kerja kemas. Maka kita mula percaya. Kita graduan tak boleh expect masuk dalam syarikat, syarikat kena adapt dengan dia. Mana boleh? Syarikat dah ada culture dah ada team dah ada apa? Dah ada budaya dah. Anda lah kena adapt dengan orang syarikat. Part ni penting ni, part ni penting. Kedua, penting. Graduan kena adapt dengan budaya syarikat, bukan syarikat adapt dengan anda. Anda siapa? Anda orang baru masuk syarikat. Macam anda tetamu datang ke rumah. Tiba-tiba nak suruh tuan rumah layan anda macam anda nak. Mana boleh? Ikut resam tuan rumah. Masuk kampung orang. Lepas tu ikut resam orang kampung lah. Masuk kampung pisang, ikutlah gaya Pak Jabik sebagainya. Jangan ikut bak kepala sendiri. Contoh. Alright. So, benda itu, kalau anda rasa kerja aku tak berkaitan, okey, tak berkaitan tu nilai dulu. Tak berkaitan tu masih lagi bidang kerja ataupun benda personal. Bos bagi benda personal. Okey, kalau bos bagi personal, itu memang aku boleh cakap engkau kena cari jalan untuk mengelak ataupun review secara baik. Kalau kerja yang masih lagi tak berkaitan dengan job scope tapi masih lagi bidang kerja profesional, buat sehabis baik untuk 2 minggu pertama. Sama ada photostat, buat iCopy ke, ada orang pandang rendah, intern buat iCopy rasa macam aku ni hamba. Tuan-tuan, dengan izin, begini. Kalau anda buat iCopy, anda serve dekat siapa? Soalan saya. Anda serve dekat bos, betul tak? Bukankah itu peluang untuk anda berjumpa dengan bos, bertentang mata dengan bos, berkenalan dengan bos? Kenapa? Bahasa mudah Oh, aku kena buat iCopy Cuba anda Google cara nak serve iCopy. Sudu sebelah mana, kopi sebelah mana. Contoh. Ini kecil ni. Tapi aku punya falsafah adalah the way you do anything is the way you do everything. Kalau engkau boleh present kopi tu dengan baik, jumpa bos-bos, tuan, jemput minum, okey ke? Ada apa perlu saya bantu? Ringan mulut. Oh, okey, tak ada apa, terima kasih. Bos akan perasan, bagus budak ni. Dia akan tanya, siapa tu? Budak intern. There you go, nama kau naik. Lepas tu dia akan ajak benda-benda lain. Contoh, bagus budak ni, serve kopi pun okey. Lepas tu dia, okey, you ada kerja ke esok? Tak ada, teman saya travel lah, jadi driver saya. Ada budak intern, kena jadi driver. Ingat aku kuli batak dia ke? Nak kerja murah tu tak nak hire driver. Jadi driver, kenapa anda tak nampak peluang travel dengan bos? Sembang dengan bos. Anda favorite dengan bos, boleh masuk meeting dengan klien, bos follow. Kerja anda diam dan catat saja. Tapi anda dapat exposure. Itu benda yang tak nampak, graduan tak nampak. Alright. Oleh itu, kerja kecil dalam 2 minggu pertama buat sehabis baik. Memang itu perkara biasa masuk intern. After anda deliver kerja dengan sangat kemas, presentable, komunikasi baik, attitude bagus, maka syarikat akan mula bagi kerja-kerja yang lebih besar. Dia mula bagi kepercayaan, okey, ni dokumen penting, PNC, saya minta awak tolong buat. Mula datang. Bila kita deliver dulu, sebab kita kena gain trust dulu. Sebab aku pernah dapat seorang intern finance, dia expect dia buat accounting, kira gaji staff. Kau ingat aku siapa nak tahu gaji staff syarikat? Bagilah kerja-kerja resit dulu, payment voucher dulu kan. Tanpa resit dulu, itu biasalah buat expenditure dulu. Maka ambil kesempatan adalah bila majikan sampai 2 bulan minta buat kerja tak berkaitan, itu ambil kesempatan lah. Ataupun buat kerja yang bersifat sangat personal, bukan profesional dah, itu ambil kesempatan. Okay, so beza dia kat situ. That is my opinion. Begitulah, Matt. Jazakumullah. Tapi rasanya untuk space akan datang kita kena buat seni bercakap ni, sedap sikit ni. How to say no without saying no. Okay. Orang dah mula retweet ni. Jazakumullah kepada 2,100 orang. Wow. Okay, jazakumullah. Thank you.
Okey, kepada mereka yang tengah request nak jadi speaker, buat masa ni mungkin saya tak bagi ruang. Saya nak bagi ruang dan peluang kepada saudara Nik Akmal untuk teruskan dia punya perkongsian. So mungkin saya akan terima soalan dalam berbentuk teks, tapi kita masih dalam sesi ketiga untuk program ni, sesi ketiga iaitu soalan-soalan daripada audiens yang lepas. So saya akan bacakan lagi. Okey, yang pasal masalah minimum wage ni mungkin kita belakangkan sikit Nik Akmal. Okey, Nik Akmal, soalan ni ada berkaitan dengan added value. Macam mana seorang graduan tu bila dia keluar daripada universiti, dia tengok tak mismatch. Aku nak added value macam mana lagi? Competitive advantage macam mana yang aku perlukan lagi? Itu soalan daripada sampel yang saya dapat lah. Okey, baik. Saya jawab secara ringkas sebab benda ni dah kongsi pada space pertama. So, macam mana nak tahu requirement khusus untuk jawatan yang anda apply? Cara dia, aku recap secara ringkas, secara pantas. Pilih dulu jawatan yang anda nak. Decide dulu jawatan apa. Contoh, admin. Contoh, mechanical engineer. Contoh, designer. Okay, ambil katalah designer. Kumpul 20 iklan kerja berjawatan designer. Tak kisah industri apa. Letak depan mata 20 tu. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah analyse, cari pattern. Cari pattern macam mana? Gariskan apa requirement dia. Kemudian analisa. Requirement mana yang berulang banyak kali. Contoh, daripada 20 iklan kerja, ada 3 requirement yang berulang 20 kali. Mana kata kita faham lah. Itulah hardcore skill yang kena ada untuk jawatan graphic designer. Contoh, kena pandai Photoshop. Kedua adalah kena pandai ambil fotografi, kena pandai angle contoh. Ketiga adalah kena kita panggil sebagai work in team, teamwork contoh. Maka kita tahu, daripada analisa tu, itu skill yang aku kena asah. Maka pergilah ambil kursus, ambil cert, ambil apa-apa pun, ambil freelance job ke, buat kerja, buat YouTube channel ke, yang boleh memberi added value ke arah itu. Ke arah teamwork, ke arah design, ke arah yang kita analisa tu. So itu secara ringkas. Wallahualam. Okey. Ada orang sambung degree, sambung PhD, kemudian diploma, diorang punya proses belajar ni untuk pendidikan tinggi ni panjang. Kemudian soalan timbul, macam mana kebolehpasaran seorang yang dah berusia 27, 28, 29 dekat ruang kerja ni, Nik Akmal? Usia. Masalah usia je ni. Betul. Nama fresh grad tapi dah berumur hampir 30. Contoh 28, 29. Okey. Sebab itu kalau aku ajar dalam resume jangan letak umur. Dia akan jadi bias. Alright. Namun mazhab resume banyak-banyak. Boleh tak letak umur kalau aku punya pendekatan jangan letak umur. IC jangan letak, tarikh lahir jangan letak, umur jangan letak, rahsiakan. Sebab nanti jadi bias macam tadi lah. Nak cari fresh grad, tengok-tengok umur 30. Tak nak ambil lah. Naik lah. Baik. Okay. Alright. So bagi mereka yang sudah agak veteran umurnya tapi baru kategori fresh grad, this one memang aku tak boleh nafikan anda punya disadvantage. Namun advantage anda adalah dari segi kematangan dan sikap. Kalau aku boleh bagi tahu teknik dia adalah make sure make sure tuan-tuan cik puan masuk interview. Sebab bila masuk interview, aku boleh jaminlah kematangan anda akan menonjol dalam interview. Biasanya kita ambil. Aku tak boleh nafikan. Orang yang matang 27, 28 ni, dia sangat matang menyebabkan kita lagi selesa bercakap waktu interview. Okey, aku selesa saya dengan dia waktu interview. Lagi senang nak ambil bekerja. Isu dia adalah nak bagi lulus resume tu supaya dapat interview. So, for the first one, bagi mereka yang di isu ni, pertama adalah make sure your resume is very powerful. Usahakan dapat interview. Sebab dalam interview, biasanya tertonjol anda punya kematangan. Biasanya orang yang pergi diploma degree ni biasanya advance sikit. Kita nampak kematangan dia sebab dia go through satu proses yang sangat lama dah. So itu benda pertama. Yang kedua adalah bagi mereka yang dah lanjut umur ni, aku tak boleh nak cakap kena cari skill tambahan apa semua tu. Aku tak boleh nak cakap macam tu lah sebab takkan nak pergi tambah masa lagi kan. So in the end of the day, tolong rancang balik kita punya flow. Okey, adakah perlu ambil diploma kemudian degree ataupun jump kepada degree dulu ataupun diploma lepas tu kerja. Bila kerja buat degree jarak jauh ataupun degree part time. Tolong plan dulu. Anda industri mana, requirement industri macam mana? Adakah degree itu membantu? Adakah pengalaman kerja lagi membantu?
Alright, kalau mereka dah terlanjur, aku hanya ada, setakat ni aku terlintas satu teknik itulah, iaitu make sure your resume is very powerful, sebab masuk interview nanti insyaAllah your attitude ataupun kematangan tu akan menonjol. Kita sangat suka kerja dengan orang matang ni. Wallahualam. Okey, jazakumullah ni Akmal. Adakah trend kebolehpasaran dan gaji yang merosot pada fresh graduates berlaku juga pada orang yang sudah pun bekerja 3 hingga 5 tahun dalam industri? Saya faham ianya bergantung pada value yang individu tu boleh beri pada syarikat. Tetapi saya berminat untuk tahu data dari segi menyeluruh, median, average, etc. Terima kasih ni Akmal. Minta data Okay, baik. Selepas COVID, memang semua impacted. Alright. Kalau sebut data nanti aku share lah data yang aku screenshot sikit-sikit. For now adalah median ataupun majority graduan, income graduan sebelum COVID adalah sekitar 2,000 hingga 2,500. Ini kajian yang aku ambil daripada KRI, Khazanah Research Institute. Sebab aku banyak rujuk KRI dengan izin, sebab KRI sangat komprehensif dia punya kajian. Kedua, KRI sangat up to date. Okay. Kemudian selepas COVID, pada tahun 2020, median gaji graduan 1K hingga 1.5K. Kurang 1,000, babe. Kau rasa? Tak nanya. Oleh itu, isu ni memang jadi concern besar. Faktor pertama, okey. Nak cakap faktor ke macam mana ni, Matt? Ke nak cakap solution terus? Rasanya solution terus supaya dia boleh praktikan. Okay. Solution terus Alright. Solution pertama adalah jangan komplain sebab memang tu tak boleh lari. Itu adalah isu pasaran. Pasaran yang sedang merudum menyebabkan average-nya merudum. Kedua, solution lain adalah kita kena faham organisasi yang menjalankan bisnes dalam Malaysia ni 97% adalah SME, Small Medium Enterprise. 60% manpower ataupun labor force dalam negara ni berada dekat SME. Hanya 40% je berada dekat government, GLC, MNC sebagainya, syarikat besar. Oleh itu, yang menurunkan median ni adalah SME. Sebab SME sakit dan tak dapat nak adapt dengan gaji yang tinggi. Oleh itu, kalau hang nak fight gaji tinggi juga, pergi kepada MNC, government, GLC. Mereka memang sediakan standard yang agak tinggi. Yang menjatuhkan median ataupun purata gaji ni adalah bahagian SME. Itu realiti dia. Alright, cuma bila sebut nak bersaing dengan syarikat government, GLC dengan MNC, sebab jumlah dia kecil, persaingan jadi susah lah. Sebab itu aku sendiri pun test, Matt, dengan izin. Aku test apply dengan satu syarikat yang besar lah dekat Malaysia ni. Aku apply satu kerja tu kat Jobstreet. Tengok-tengok 1,000 orang apply jawatan sama. Gila, untuk satu jawatan 1,000. Itu apa? Memang itu susah. MNC atau GLC? Atau SME? Itu MNC aku apply. Aku saja nak test power lah method aku. Berkesan ke tak? Aku apply 1,000. Bapak memang susah graduan. Ini level aku ni experience 10 tahun. Itu pun susah. Graduan lagi susah lah. So, solution dia try venture into MNC, GLC atau government. Itu memang insya-Allah ada grade dah. Contoh kau masuk kerja Petronas. Kau tak boleh nego gaji banyak dengan Petronas. Sebab apa? Dia dah ada skim lah. Fresh grad gaji dia 3,5. Kau tak boleh nego 37, 38, tak ada nego. Memang ada grade dah. Selesai. Bila kau kerja pengalaman naik pangkat, time tu nego lah. Alright. Tetapi yang isunya adalah kalau kau kena SME. Yang ni kalau company tu sakit memang tak boleh buat apa. Tapi ini belakang tabir HR apabila kita iklankan kerja kosong, sebenarnya kita dah ada allocated budget. Contoh, syarikat aku ada bajet 3,000. Maka kita keluarkan nak ambil satu staff. Kita keluarkan iklan, gaji 2,300. Kita tak bagi penuh 3,000 sebab apa? Kos nak training, kos onboarding, kos marketing nak cari dia, kos KWSP, kos nak bayar SOCSO, SIP, itu kos-kos. Sebab itu kita iklankan gaji 2,300, 2,200. Alright. So bila anda masuk dalam syarikat ataupun apply, dalam interview lah tempat terbaik untuk nego. Dan bila nego, jangan nego over daripada 500. Range 500 adalah range untuk nego. More than 500, anda diistilahkan sebagai tak tahu average ataupun over sangat ataupun tak logik, tak relevan, menyebabkan subhanallah, menyebabkan kena reject ataupun kau ni mengarut ni, contoh lah, macam tu lah. Alright. Oleh itu,
macam mana nak tahu average? Okey, nak tahu average sebab ramai tak tahu average ni. Cara nak tahu average boleh buat sekarang. Google Salary Report Malaysia 2021. Aku ulang lagi sekali, cara nak tahu average gaji dalam Malaysia mengikut lokasi ke, mengikut industri ke, Google Salary Report Malaysia 2021. Kemudian dalam hasil carian tersebut ada rujukan, contoh Michelle Page, Hayes, ini semua rekruter yang besar ni. Robert Walter, itu syarikat besar yang buat kajian. Download report mereka, kena bagi email, kena bagi nombor telefon lah, biasalah, itu perkara biasa. Download report mereka, tengok untuk jawatan anda entry level kalau graduan, kalau ada pengalaman 5-8 tahun adalah mid level, kalau 10 tahun ke atas adalah senior level biasanya. Tengok lokasi, Alustar berapa gaji, Kedah berapa, dekat Penang berapa gaji, kat Kota Baru berapa gaji, kat KL berapa gaji. Dia memang pisahkan ikut lokasi. Bahkan dia pisahkan ikut sektor. Contoh, kerja admin, sektor finance berapa? Kerja admin, sektor manufacturing berapa? Kerja admin, sektor telecommunication berapa? Sangat detail. Antara yang detail aku boleh suggest adalah Hayes ataupun Michelle Page. Dua ni aku download, aku baca sendiri, oh very detail, boleh tahu. Alright. So, bila nak letak average salary, letaklah average salary dalam resume based on report. Nanti bila dalam interview, majikan biasanya dia akan tiau anda supaya rendahkan gaji. Okay. Cara dia tiau rendahkan gaji, bajet dia 2003 kan. Interview, dia bertanya, okey, menarik ni. Bab gaji ni, apa kata kami offer 2,100. Sebab dalam resume kata nak 2,300, kami offer 1,100 je kami mampu. Macam mana? Itu confirm majikan ataupun syarikat akan tiau bagi rendah dulu. Tak pandai nego, dapat rendah. Tak, ataupun salah cara cakap, nampak rude ataupun nampak tak beretika. Oleh itu, cara nego baik, ini skill teknikal dia adalah, pertama, argument yang engkau nak argue mesti dalam range 500 sahaja. Dia bagi 2,100, range dia biasanya 2,600 kita boleh pergi naik, ataupun 2,500, 2,400. Itu. Kalau kadang-kadang bolehlah pergi 800, tapi jarang-jarang berjaya. Nak naik 1,000 almost impossible. Kecuali jawatan senior. Jawatan senior boleh. Dia offer gaji 8,000, kau nak nego dapat 9,000. Senior lain cerita. Tapi kalau untuk graduan baru susah. 500 adalah yang paling relevan. Kedua adalah, argument yang kita nak argue adalah, jangan argue aku ni bagus, saya CGPA tinggi, saya aktif. Itu seolah-olah jurujual datang kat kita, cik, belilah produk ni bagus, produk ni design nombor 1, produk ni hebat, produk ni hebat. Okay, produk hebat, so what? Apa kaitan dengan aku? Konsep sama. Oleh itu, cara kita argue adalah, apa sumbangan kita boleh bagi pada syarikat? Part itu lebih meyakinkan. Sama macam produk lah, tuan. Kalau pakai ni, kulit jadi cantik, jadi bersih, jadi look sinar, jadi glow in the dark contoh. Maka, itu benefit aku dapat. Bagus, aku nak. Ada, what is it for me? Ada. Maka syarikat pun sama, what is it for me? Kalau aku nak bayar kau lebih, apa benefit kau bagi? Alright. So, contoh ayat paling mudah adalah orang sale. Kalau tuan ambil saya tahu teknik untuk buat sales funnel, saya boleh baiki. Sebab tuan cerita tadi, tuan belum ada lagi sales funnel yang clear ataupun tak ada customer avatar pun. So boleh bantu guide ni, dan insyaAllah kita dalam tempoh 3 bulan kita akan tengok peningkatan sekitar 10%. Saya tak janji, tapi itu yang saya boleh bantu. Nampak tak? Kalau argument begitu, majikan pun okey nak ambil. Boleh tanya Bukhari Ramli lah, okey tak argument tu? Ya, part ni sangat best. Lebih kurang lah. So orang bisnes, majikan-majikan yang dengar ni, anda boleh validate saya punya argument. Okey tak kalau calon jawab macam tu? Nak ambil tak? Begitulah lebih kurang. Wallahualam. Okey, jazakumullah saudara Ni Akmal. Okey, soalan ni rasanya dah pernah jawab space-space sebelum ni. Tapi Ni Akmal, kita punya audience ni nak cecah 2,500, lebih daripada expectation saya lah. Okey, soalan dia berbunyi, relevan atau tidak graduan sambung belajar master PhD untuk secure dalam pekerjaan selepas sambung belajar tu nanti? Adakah syarikat akan pandang pada segi tersebut? Saudara Ni Akmal, rasanya pernah jawab. Pernah jawab ni. Okey, baik. Aku pernah guna bahasa kasar lah. Master is a scam. Master adalah scam. Kalau anda bidang technical. Alright. Kalau anda bidang academician ataupun R&D, research and development, maka sambung pengajian dalam master PhD adalah sangat-sangat membantu. Biasanya orang industri, kita kerja dulu 5 tahun. Bila dah sampai level manager, nak naik pangkat, nak tambah kualiti, baru kita ambil master MBA biasanya. Ataupun buat certification professional seperti CMA, contoh. Macam-macam lah, itu perkara biasa. Kalau orang jadi TS ke, jadi teknologi, jadi IR dan sebagainya. So, untuk master,
I will not suggest for you to continue study kalau anda bidang teknikal, sebab 100% tak membantu. 99% tak membantu. Right. Kalau anda bidang academician dan juga R&D, yes, it will help. So it goes back to your industri ataupun kerja yang anda nak. Wallahu a'lam. Okey, ni Akmal, tadi kau ada sentuh pasal 97% negara kita adalah SME, 60% labor dekat SME. Ini apa yang graduan atau orang yang tengah cari kerja boleh dapat manfaat daripada nombor-nombor ni? Kau boleh berikan something tak? Idea yang macam cakap luar kotak. Sebab aku nampak besar juga angka dia. 97% SME. Betul. 97% dari segi organisasi lah, organisasi. Dari segi manpower 60%. So what happened is actually kerajaan sebenarnya nak membanyakkan lagi SME ni. Sebab itu digalakkan rakyat Malaysia jadi usahawan. Sebab itu kita ada dasar kesawanan negara 2030. Oleh itu, pilihan untuk jadi usahawan sebenarnya pilihan yang bagus. Right. Cuma sistem pendidikan Malaysia ni yang dia tak membantu usahawan lah. Waktu sekolah tadika aku belajar exam oriented, sekolah rendah exam oriented, sekolah menengah exam oriented, masuk universiti exam oriented, tiba-tiba bila habis belajar nak jadi usahawan, agak-agak. Lepas tu kata bantuan kita dah buat banyak dah, berjuta kita bagi di bawah MDEC, di bawah MARA, PUNB, tapi graduan kita ni, usahawan kita ni tak kompeten. Actually, it's not about them not being competent, it's about the system itself. So itu pasal usahawan. Okay. Tentang nombor, kita kena sedar SME lah yang menyebabkan average dalam mana-mana kajian tu naik turun. Oleh itu, apabila SME ni diperkasakan, maka average ke purata tu akan naik. Oleh itu, kalau ada usahawan yang ada dalam ni, orang yang bekerja SME, do your best, naikkan bisnes masing-masing. Buat yang terbaik. Dah cukup dah kita bisnes cacah merbah, campur account bank, account personal, tak perlu dah, cukup dah. So, duit kembangkan, tak perlu besar pun, bukan nak jadi kaya raya gila-gila macam Tan Sri Vincent Tan, tidak, bukan begitu. Kita nak jadi dia sustainable, kita boleh hire 10 orang, boleh hire 20 orang, dah okey dah, cukup bagus dah. Right. Untuk graduan, anda kena sedar, yang promote dekat IG, yang kawan kita dapat gaji besar, yang kita jealous, publish sebenarnya, itu hanyalah IG semata-mata, ataupun kita panggil data-data tu cherry pick. Sebab data yang kita tengok cantik sebenarnya. Median gaji rakyat Malaysia 3,500, kepala otak dia. Realiti dia sepatutnya tengok pada SME. Bila SME kuat, maka kuat ekonomi tersebut. Sebab itu banyak bantuan diberikan kepada SME. Okey. Boleh kalau SME kuat, ekonomi kukuh. Begitu ke? Betul. Baik. Yes. Sebab yang akan ni jadi. aku nak kena tweet ni. Okey, tweet dulu. Okay. Nanti aku share lagi data daripada KRI ataupun DUSM. Nanti aku tweet jugalah. Sambil aku tweet yang tadi tu, kongsikan sedikit kenapa kau cakap sistem education dekat Malaysia ni tidak menerapkan ilmu-ilmu keusahawanan. Sebab kau cakap tadi, keusahawanan Malaysia rendah. Yes. So aku tweet kejap kau boleh kongsikan kepada audience. Boleh. Baik. Keusahawanan rendah. Tanpa, ini tak boleh nafi kot. Sebenarnya ada unjuran, aku lupa berapa persen. Negara mensasarkan untuk capai jumlah usahawan dalam negara sekitar 40% ke berapa, aku tak silap. Tapi nombor tu sangat jauh daripada tercapai. Kita sekarang ni lebih kurang dalam 20% plus, begitulah. Oleh itu sangat banyak inisiatif usahawan dijalankan. Cuma sistem ataupun mindset usahawan ni diterapkan dalam sistem pendidikan tu tak banyak. Yang aku nampak dengan izin adalah mereka-mereka yang join program koperasi, yang jadi ahli koperasi, jadi persatuan usahawan muda. Kalau MARA, aku belajar dekat MSM dengan izin, memang ada usaha-usaha untuk melatih pelajar berniaga. Tak pun pelajar tu sendiri yang berniaga. Jual burger ke, jual krepek daripada rumah ke. Itu je lah exposure dia. Contoh dengan izin 5 tahun lepas, aku pernah cari pelajar marketing sebagainya, belajar marketing, belajar bisnes. Bila tanya, okey kita buat macam ni, interview. Tapi bila tanya, pernah buat bisnes, belajar subjek bisnes, belajar saja ni dapat A sebagainya. Buat apa? Buat bisnes begini-begini, buka IG.
Lepas tu tanya benar asas. Ada buka syarikat? Tak ada. Belajar bisnes tak ada buat syarikat. Itu IBT, aduh sakit. Lepas tu yang terbaru, alhamdulillah dah okey dah. Aku jumpa pelajar UMK, Universiti Malaysia Kelantan, belajar bahagian bisnes. And apa, teknopreneur ke apa. Tanya ada buka syarikat, buat bisnes, berapa banyak projek? Ada 3 projek, jual cookies, jual ni, jual tu. Ada buka syarikat? Ada buka syarikat, wajib buka syarikat. Okey lah. Makin elok dah. Tetapi untuk melahirkan usahawan yang betul-betul usahawan, sebab mindset usahawan ni lain, jiwa dia lain. Tanyalah Bukhari Ramli, semalam aku dengar dia hari tu space kan, power. Dia punya mindset totally pelik. Kalau orang makan gaji dengan macam, apa benda dia cakap tak faham. Kan? Oleh itu dia perlu diasah, dibina, diekspos sejak sekolah menengah lagi. Ajar kira-kira sekolah menengah. Contoh, ajar kira teks. Ni aku punya pendapat saja. Ajar kira teks sekolah menengah. Sebab bisnes ada banyak cara boleh tai chi teks. Orang yang paling banyak kena teks adalah gaji lah. Orang yang paling banyak kena teks orang middle income lah. Kan contoh. Okay. Kedua adalah bila kita mindset exam oriented adalah kita takut salah. Takut sangat salah. Balik rumah dapat makan 80. Mak ayah tanya, mana lagi 20? Bukan tanya, bagus dapat 80. Dia akan tanya, mana lagi hilang 20? Kenapa tak dapat 100? Right. Tapi dalam bisnes, kita tak boleh takut salah. Salahlah yang mengajar. Tapi bukanlah sembrono. Kita ambil calculated risk. Ambil risiko yang telah dikira. Kalau sakit, okey, ada emergency exit. Kalau sakit, buat cara B. Kedua adalah, dengan izin. Orang bisnes kena sangat agile. Buka. Agile ni sangat cepat berubah. Tak jadi ni, macam tak berapa nak jadi ni. Pak tukar. Sale tak jadi ataupun marketing tak jadi. Tukar terus. Update cepat. So dia tidak ada rutin. Idea kena sentiasa fresh. Kena perhati pattern. Okay, behavior pelanggan berubah. Tukar. Tetapi kalau kita kerja pejabat, bahasa kasar dengan izin minta maaf tuan-tuan cik puan, saya minta maaf kalau saya sebut ada mengguris hati, kerja kerajaan, mereka boleh berubah dengan cepat ke tak? Sebab they are not directly impacted. Kalau aku tak tukar, businessman tak tukar, tak ada income, nak bayar gaji staff macam mana? Aku nak makan macam mana? Nak kembang macam mana? Overhead macam mana? Itu cerita OPEX, CAPEX macam mana? Kan? Tapi orang makan gaji, okay, jadi tak jadi, syarikat lingkup cari kerja lain. So aku struggle cari gaji. So mindset tu totally different. Attitude yang dibina pun different. Sebab itu agak struggle orang yang habis belajar dah baru nak mula bisnes. So that's what I mentioned by dah kena tanam elemen-elemen DNA bisnes ni dalam graduan yang buat bisnes. Bahkan dengan izin, minta maaf saya sebut lagi sekali. Sesiapa yang datang syarikat interview dan dia ni memang dalam kepala dia cakap terus terang, saya nak kerja 5 tahun je, lepas tu saya nak buat bisnes sendiri. Kita ambil dia bekerja, cara kerja dia totally extra daripada orang biasa. Totally extra. Sebab mindset tu dia dah ada. Aku nak bisnes sendiri, so aku nak prepare macam ni, nak prepare macam ni. Dia sangat jelas apa dia nak, dia sangat extra effort, dia tak ada complain. Dia bahasa kasar dengan izin, banyak aku kena minta izin malam ni. Dia tak lembik. Bahkan mereka ni memang sangat puas hati. Dan bila dia habis 5 tahun, contoh bekerja, aku baru dapat sharing ni daripada seorang Herald Technology. Dia bahagian construction. Dia kata sama juga pendapat dengan aku. Bila ada orang interview, dia kata saya nak kerja dengan tuan ni terang 3 tahun je. Lepas tu saya nak buat bisnes sendiri. Saya nak buat charge sendiri, construction sendiri, maintenance sendiri. Okey, tak ada hal. Ajar. Dia pun berhenti buat bisnes sendiri. Last sekali jadi partner ataupun jadi sama-sama kompetitor ataupun sama-sama geng rakan dalam bisnes industri yang sama. So DNA bisnes perlu diterapkan dengan awal lagi. Dia macam kita bincang sebelum ni lah, sistem education Malaysia perlukan total revamp ataupun total overhaul. Tak boleh dinafikan. That is my personal opinion. Bahkan Dr. Mazli Malik pun dah hantar JKD usul untuk revamp. Dah buat pun jawatan kuasa JKD kajian dasar 2018, tapi hasil dia tu tak tahu macam mana. Dr. Mazli kata nak tahu apa cadangan oleh JKD kena baca buku dia. Wallahualam. Itulah kadang-kadang aku pun aku sebagai orang bisnes pun kadang-kadang rasa bersalah juga nak suruh orang keluar berniaga sebab diorang memang tak ada basic tau. Diorang kadang-kadang aku degree engineering, takkan aku nak berniaga burger. Macam mana tu? kita bukan nak merendahkan degree tu tau, tapi kita macam cakap jalan dia dah buntu dah. Tapi kita bagi jalan lain, lepas tu dia terasa something. Macam mana tu?
terasa macam downgrade Ya, dia. ada yang macam tu. Ada yang saya jumpa orang macam tu. Takkanlah aku nak buat tu buat ni, takkan aku nak jual keripik. Betul lah, itulah doktrin yang ditanam ataupun doktrin masyarakat kita lah. Belajar masuk U, oh bagusnya, ada degree, pandai. Kalau ada degree mesti ada kereta Honda kan. Kan, itu adalah doktrin-doktrin ataupun stereotip dalam masyarakat. Oleh itu, kalau nak jadi usahawan, memang benda tu kena hadap dulu. If you can, contohlah dengan izin. Orang akan cakap, contoh belajar engineering, tiba-tiba jadi usahawan, jadi trainer. Pala bapak bodoh dia ni. Tapi peringkat awal memang struggle lah. Kita tidak boleh melihat hasil dengan cepat. Memang tak boleh. Tapi setelah 2-3 tahun, kita nampak hasil dia. Alright. So, benda tu memang kita boleh nafikan. Untuk usahawan, dia tidak ada istilah ego. Bila anda terdesak, baru anda akan hilang ego. Biasanya orang yang buat bisnes ni bila dia sampai terdesak, sampai kosong duit dalam akaun, sekarang semua orang bisnes berjaya kan, founder-founder kan cerita kisah tu. Biasanya bila dia hit the bottom, there is nothing more to lose. Baru dia mula hilang ego, langgarlah apa nak jadi pembuat. Time tu baru menjadi bisnes. Sebab dia mula tak ada nothing to lose ataupun dia langgar je. Baik. Itulah. Kita punya audience ni dah cecah 2,500 pendengar. Jazakumullah semua. Okey, soalan. Rasanya dah pernah jawab tapi it's okay kalau ni Akmal nak ulang jawapan dia ni. Boleh saya tahu bagaimana fresh grade boleh cari peluang kerja di luar Malaysia? Ini apa, brother Switzerland tu? Oh, brother Switzerland malam ni tak ada. Tak ada. Okay. Kalau aku quote yang kawan Zafril ke, sahabat kita yang berada di New Zealand tu, dia kata peluang pekerjaan dekat overseas biasanya datang dengan pendidikan. Bila kita sambung master kat overseas, biasanya peluang untuk bekerja overseas tu tinggi. Pertama. Kedua adalah kalau nak sambung overseas, sekarang dah ada remote work. So boleh apply. Contoh dekat IBM, dekat Google, dah ada remote work. So boleh, terutama selepas COVID, lagi banyak yang remote work. Ketiga, anda boleh buat kerja-kerja freelance. Contoh pergi freelance.com, banyak kerja freelance. Contoh pergi coding, ramai orang India kita ambil. Designer ke apa, banyak orang Indonesia kita ambil contoh. So dapat job-job international dulu, baru anda tahu berurusan dengan mereka macam mana. And then bila dah bina network sebagainya ataupun dah tahu peluang-peluang, pergilah apply. Not a problem. Tapi aku personally, aku tak ada pengalaman ataupun aku belum mencuba untuk apply kerja luar. So itu adalah perkongsian ataupun input-input yang aku terima daripada orang lain jugalah. Wallahualam. Okey, perkongsian tak tahulah sedari ke sedari, agak panjang ni. Saya bacakan sedikit lah sebab kita pun macam ada masa. Assalamualaikum bang, saya ada sedikit pertanyaan. Macam saya ada rekod sakit kronik kanser paru-paru stage 3B, TB dan jangkitan luar paru-paru. Bila saya nak minta kerja, perlu tak saya bagi tahu sekali yang saya ni ada sakit kronik dalam CV or resume? Sebab before this dah 6-7 kali kerja kurang daripada seminggu company, dapat tahu saya ada rekod sakit, terus kena tendang dan langsung tak dapat gaji. Wow. Before this, saya langsung tak bagi tahu siapa-siapa pasal sakit. Aduh. Company buang saya sebab tak nak ambil risiko kalau apa-apa jadi dekat saya. Saya dah sembuh dari segala sakit dan sekarang hanya 30% sahaja paru-paru saya masih pump. Saya baru umur 26 tahun. Pedih nak hadap realiti yang saya takkan dapat hidup macam manusia normal dan takkan dapat bekerja macam manusia normal sampai akhir. Boleh utarakan soalan saya dalam space tak? Mana tahu ada seorang dua boleh bagi nasihat dan idea. Ya, Akmal. Oh, I see. Subhanallah. Baik. Orang hebat memang ujian dia pun hebat lah. Okay. Yang pertama adalah dapatkan bantuan daripada agensi kerajaan seperti ni. Kalau orang perempuan, dapatkan daripada Talent Corp, Career Comeback punya inisiatif. Itu memang khas bantu wanita dapatkan kerja. Kedua, kalau anda bukan wanita, dapatkan bantuan daripada EIS Perkeso. Dengan condition anda, EIS Perkeso boleh bantu connect dengan majikan daripada syarikat besar biasanya. Contoh, dekat aku lupa syarikat, bukan yang. Ada syarikat besar ni, walaupun anda ada condition macam-macam, if you are able to work, mereka terima. Bahkan mereka boleh assign lagi. Okay, dia kerja kasar-kasar tak boleh buat, kerja lasar tak boleh, dia kerja pejabat je. Syarikat multinational dan syarikat besar sebenarnya mereka lebih terbuka dengan condition begitu. Tetapi mungkin kalau kita nak apply direct susah, but guna bantuan agensi kerajaan.
Ataupun yang kedua, dah agensi kerajaan approach dah, guna bantuan rekruter. Rekruter ni pihak ketiga. Rekruter tak ambil pekerja. Rekruter ni cari calon pekerja, dia suggest kepada syarikat. Syarikat tu klien dia. Klien ambil pekerja tu, hasil suggestion dia, maka dia dapat upah. Tak kisahlah, contoh satu talent dia bagi, dia dapat upah 800 satu kepala, contoh. Ataupun satu talent dia bagi, setiap bulan gaji talent tu 2% dia dapat, contoh. So ambil khidmat rekruter. Rekruter ni kerja dia tolong scan klien, dia cari graduan. So dia tolong connectkan anda dengan industri ataupun majikan. Boleh ambil khidmat orang tengah ni. Pertama, Talent Corp, career comeback untuk wanita ataupun EIS Perkeso ada inisiatif bantuan dia, call pegawai Perkeso, sebab setiap negeri ada career coach daripada EIS Perkeso. Mereka boleh advise segi kerjaya. Bahkan aku sendiri pun terima invitation untuk latih career coach di seluruh Malaysia. Alright. So memang ada orang boleh bagi nasihat kerjaya ni. Yang kedua adalah guna third party, iaitu recruiter ataupun recruitment firm. Dekat luar orang panggil sebagai headhunter. So mereka ini ada klien-klien, which is industri-industri, majikan-majikan. Untuk malam ini, sebab tadi pun kau ada kongsi pasal minimum gaji tinggi banyak berlaku dekat MNC dan PLC saja. So minimum wage ni, apa pandangan kau sebagai seorang trainer, seorang seorang yang dah lama dalam bidang ni? Apa yang sebab katanya policy makers punya tanggungjawab. Kemudian ada yang bagi tahu kita patut cari jalan lain. So engkau sebagai orang yang berpengalaman, pandangan peribadi kau sendiri, dan apa yang kau boleh bercakap dari data-data yang kau ada, apa yang graduan dan fresh grade, orang yang sedang bekerja dapat 1,200 ni perlu buat? Ni Akmal. Baik, terima kasih Matt. Ini memang berat ni sebab banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, yang kedua adalah dia memang sangat sensitif. Sebab kita nak tak nak, memang kena sentuh pasal polisi, kena sentuh pasal politik. Baik, beginilah. Okay, kita ambil gaji minimum. Gaji minimum yang terbaru yang kita dengar adalah 1,200 ataupun 1,100 pada lokasi-lokasi tertentu di luar bandar. Alright. Namun, itu bukan untuk semua taraf pendidikan. Itu untuk taraf pendidikan tertentu sahaja. Alright. Apa yang kita kena compare bukan gaji minimum dengan negara-negara lain, tidak. Kita kena compare adalah living wages. Gaji ataupun income untuk hidup, ataupun aku guna istilah gaji wajar lah, gaji nak survive. Dekat Malaysia, dekat Klang Valley, data daripada KRI bagi tahu gaji untuk survive seorang yang single guna public transport adalah 2,490 hingga 2,700. Rasa-rasa gaji minimum boleh support ke tak? Single Klang Valley. Out of top. Single Klang Valley. Single Klang Valley, betul. Itu kajian dia. So, kau rasa 2 kali ganda tak cukup? Separuh. Jangan marahkan pekerja kalau dia buat bisnes part time. Tak boleh nak fokus kerja. Malam jangan kacau, marah kacau malam sebab buat bisnes part time. Tak boleh marah. Majikan tak boleh argue benda tu. Okay. Kedua adalah, bila sebut pasal gaji ni, sebenarnya kita kena kembali kepada household income. Household income ni memang data hardcore daripada Department Statistik ataupun mana-mana kajian lah. Kita kena tengok social punya social cluster, social mobility, iaitu pengkelasan isi rumah. B40, M40, T20. Kalau dulu B40 4,850 ke bawah, M40 4,850 sehingga 11,000, dan T20 11,000 ke atas. Selepas COVID, kita terdengar kan dalam RMK12, Perdana Menteri sebut bantuan kepada B50. Dah tak ada B40, makna kata rakyat Malaysia separuh dah miskin. Bottom 50. Yang middle 40 tadi dah jadi middle 30 dah. Gaji jatuh.
Berapa ramai yang jatuh? 10% jatuh. Berapa jumlah 10%? 600,000 rakyat Malaysia jatuh daripada middle jadi miskin, iaitu bottom. So, gaji minimum memang isu dia adalah isu semua orang hadap. Bukan graduan, bukan pertengahan, bukan senior. Semua kena hadap. Alright. Oleh itu, macam mana nak baiki? Kita tak boleh, dia tak ada short term solution why. Dia tak ada solution yang segera. So, pertama adalah memang kena hadap. Untuk graduan, kena hadap dulu tapi cari gaji yang bermaruah ataupun gaji yang wajar. Kalau dia offer 1,200 tu, kalau aku akan tolak dengan izin. Kalau at least kita ambil standard, apa indikator benchmark dia? Benchmark daripada kerajaan lah. Protege, berapa gaji protege? 2,000. Itu benchmark dia kalau degree. Kalau diploma berapa? 1,600, 1,800. Itu benchmark dia daripada MyStat. Kerajaan dah bagi benchmark dah. So, bahasa kasar dia, mana-mana bisnes tak ikut benchmark kerajaan, kau patut malu lah. Benchmark memang tak enforce. Tak polisi. Dia adalah informal punya acknowledgement. Kerajaan buat standard dah. MyStat. 2,000 degree, 1,800, 1,600 diploma, SPM 1,400 ke berapa? 1,200. Itu standard yang kena ikut sepatutnya. Cuma ada syarikat tak mampu, ada syarikat cuba ambil kesempatan. Alright. Oleh itu, aku akan suggest kalau degree lah graduan, ambil yang 1,800 tu terima, okey dulu 1,800. 1,700 pun okey, 1,600 pun okey kalau luar bandar. Kalau bandar 1,600 sakit Alright. Takkan nak duduk bilik harga 200.5 dekat KL. 200.5 tu kat mana? Bilik kecil kongsi 4 orang kot. Macam sardin. Alright. So call buat bisnes rumah kan. Alright. Itu kisah lain property punya. Okay. So peringkat pertama, walaupun gaji kecil, it's okay sebab apa? Kita kena pulun 2 tahun pertama asah skill tambah value supaya kita jadi mahal dalam industri. Nanti kita lompat syarikat baru boleh demand. Namun aku perlu cakap lah, aku tak galakkan ambil gaji minimum ataupun gaji terlalu rendah untuk gaji pertama. Sebab apa? Bila first time gaji kita ni dah rendah, maka bila apply next kerja, mesti dia tanya gaji company lama. Betul tak? Kalau apply company baru, mesti dia minta slip gaji. Padahal benda tu PNC. Tapi dekat Malaysia ni, HR punya perangai, dijadikan common practice dah minta slip gaji. Tak bagi, dia kata dia tak ambil. Bagi aku dah soundkan benda ni dekat agensi kerajaan. Benda ni tak sepatut berlaku. Tak tahu tindakan macam mana. Benda tu tak boleh kan? Company, HR punya company tak boleh minta slip gaji pekerjaan yang lepas. Betul ke? Betul, tak boleh. Slip gaji adalah PNC, highly PNC. Kalau calon tak nak bagi, itu hak dia, sepatutnya boleh. Anda tidak boleh discriminate dia. Tapi realitinya kena discriminate lah. Okay. So, kita kena pandai nego graduan lah. Sebab itu kalau gaji pertama 1,200, kau rasa kau minta gaji 1,800, majikan baru ni akan bagi tak? Dia mula akan tiaw punya, 1,600 lah, 1,500 lah, dulu 1,200 je. Sakit lah graduan, sakit. So kita nak progress. Oleh itu, gaji sangat rendah peringkat pertama ni, aku memang tak suggest. Really tak suggest. Kalau degree, memang aku suggest. Kalau bandar, ambil 1,800 seboleh-bolehnya. Luar bandar, 1,600 okey lagi lah. Alright. Kemudian 2 tahun pertama pulun asah skill. Mungkin hang kena, maaf aku sebut, kerja macam tak ada life. Memang hidup semata-mata untuk kerja. Terpaksa. Sebab hanya dengan skill, hanya dengan kemahiran, anda akan progress. Sebab kita akan naik gaji. Nanti aku tunjuk naik gaji. Ada data aku ambil, nanti aku tunjuk dekat tweet. Data naik gaji 3% je setahun. Ada 3.9%. Paling banyak pun 6%. Itu pun geng-geng manager. Geng-geng graduate eksekutif. 3% naik gaji setahun. Kau rasa macam mana? Kalau gaji 1,800, 3% berapa? Memang takkan pergi jauh. Oleh itu, teknik dia adalah pertama, kalau anda nak naik gaji dengan cepat ataupun nak pertama 1,800, tak apalah, struggle dulu 2 tahun. After that 2 years, dah perform, pertama, anda lompat, anda akan jadi very valuable. So that time anda boleh nego sebab anda dah ada pengalaman dah, ada rekod bagus dah. Kedua, kalau tak nak lompat, nego dengan syarikat semasa. Anda perform elok-elok, hujung tahun kan ada appraisal. Kan? Waktu appraisal tersebut, waktu itulah nego dengan syarikat semasa. Bos, tuan, cik, saya bersama syarikat gini. Boleh tak pertimbangkan sekian.
Saya faham, saya terima bekerja zaman COVID dan saya pun sedia membantu syarikat pada waktu COVID. Sekarang kita dah stabil, adakah boleh dipertimbangkan untuk sekian. Nego lah. Tapi yang pertama aku sebut tadi lah, untuk graduan, skill dahulu. Kalau kita nak sembang apa dengan majikan, skill kita memang power. Yang kedua, kita beri sesuatu. Kita put something on the table, bring something on the plate. Macam tu lah lebih kurang bahasa dia. So baru kita ada ayat ataupun ada advantage, leverage untuk kita sembang pasal gaji ataupun nak naik gaji. Okay, itu pasal gaji. Sebenarnya gaji adalah salah satu sahaja cabang daripada remuneration ataupun income. Sebab ada income lain, contoh royalty, commission, allowance, bonus dan sebagainya. Benda ini boleh negotiate. Okay, contoh, apakah benefit yang memang masyuk gila yang memang tak boleh cover dengan gaji? Contoh aku sebut TMB. Ada satu zaman TMB, sekarang dia dah masuk dah. Kita kerja dengan TMB, contoh aku kerja dengan TMB, aku dapat medical coverage. Bukan aku dapat, bini aku dapat. Bukan bini aku dapat, anak-anak aku dapat. Itu mahal loh medical coverage. Yang gila lagi TMB ni, dia bagi parent, bapa, mak, ayah coverage medical. Kalau sakit jantung, bypass, kos dia RM200,000, RM300,000. TMB tanggung. Soalan, adakah anda sedia terima benefit begitu dengan gaji permulaan RM2,000? Kalau aku sangat sedia. Sebab apa? Benefit itu mahal loh kalau kita nak ambil medical coverage untuk semua. Oleh itu, pandang juga benefit-benefit tersebut ataupun negotiate in term of benefit. Contoh, syarikat cakap, kami memang had budget kami limit tak boleh nak bagi RM2,300. Staff lain pun RM2,300 je, contoh. Okay, negotiate benefit penjuru lain. Alright, idea aku cuba bagi idea. Best tak? Ataupun okay tak? Gaji RM2,000, kerja 5 hari seminggu. Itu standard. Apa kata? Gaji RM2,000, tak ada masalah. Bagi dulu. Tapi kerja 4 hari je. Ataupun kerja 3 hari je. Still RM2,000. Ini aku cuba bagi angle lain. Aku cuba bagi angle lain. Sebab memang dah ada syarikat yang menawarkan gaji sama tapi dia bayar tapi bekerja 4 hari. Jumaat cuti. Jumaat 1 hari cuti. Dah ada dah. Alright. So itu sudut pandang lain. Untuk gaji lagi, kenapa berlaku sangat ketara isu gaji ni? Aku boleh sebut, ini masuk politik dengan izin. Aku simpan sebab masuk politik. Dia adalah pembahagian sumber mahsul negara yang tidak stabil lah. Ataupun kita sebut sebagai kekayaan yang dibahagikan tidak sekata. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Bahasa mudah, kau tengok gaji CEO berapa lagi tinggi daripada minimum wages. Kalau dekat Singapura 146 kali ganda. Kalau dekat Malaysia 261 kali ganda. Kepala otak dia. Bahasa mudah, kita tengok gaji dengan izin. Aku pun terkejut, gaji CEO CIMB iaitu Menteri Kewangan kita sekarang, almost 1 million per month. Dulu dekat CIMB. Gaji peman. Sebab itu kita tengok gaji minimum 1,200. Kau rasa jurang tu terlalu besar? Negara maju, yang kita benda lain sembang negara maju, bak gaji tak nak sembang negara maju. Negara maju, dia punya jurang tu tak besar macam tu. Darab berapa? Darab 80 kali ganda ke darab 90 kali ganda, itu dah kira besar dah. Contoh, kita 200 lebih kot. Contoh negara maju yang disebutkan? Kalau kita tengok US, Finland, kita ambil yang paling popular lah, US, UK. Itu dua paling popular. Gap dia tak besar. Data nanti aku bagi. Aku tak ada data dia. Aku tak tulis sekarang. Yang lain tu aku tulis. Alright. Okay. So, benda ni menyebabkan orang yang buat kajian dasar berada pada kerusi empuk, sedangkan mereka yang merana duduk atas bumi. Maka memang tak faham lah. Memang takkan jadi lah. Kan? Profit oriented syarikat fokus pada profit oriented. Bahasa kasar kapitalis. Contoh. Syarikat buat untung apa? E-commerce, supply chain. Rider-rider yang bertaruh nyawa, hujan panas, yang hantar delivery, yang kau denda dia kalau dia hantar lambat, yang kau denda dia kalau dia hantar salah order, ada social protection tak? Ada medical protection tak? Ada insurans tak? Kalau terlanggar kat traffic light, patah kaki, mati kata. Profit yang kau dapat banyak tu tak boleh bagi ke turun sikit? 1% coverage. Tak besar pun kecil lah. Bukan nak minta 1 juta setahun coverage medical. Just 50,000 setahun pun okey dah. Tak kaful.
Itu cara turunkan kekayaan. Ini dapat apa? Dapat dividen 200 berapa bilion dapat dividen? Top glove. Macam mana diturunkan pada warga bawah? Tak ada turunkan pun. Sebab itu aku agak bersetuju dengan kenyataan YB muda kita seorang tu. Dia kata windfall tax ke apa? Konsep. Cukaikan kepada dividen. Mereka-mereka yang otak-otak. Sebab mereka takkan bagi punya. Alright. Tengoklah. Aku tak nak sebut syarikat yang buat getah-getah ni. Warga asing, rumah dia macam mana? Kalau ikut akta pekerja, rumah ada square feet dia, katil berapa, tandas besar mana, laluan besar, ada dalam akta pekerja. Tapi dia tak ikut. Kenapa tak kena denda teruk-teruk kau tiau-tiau? Tak ada kot. Serbuan, menteri turun kot. Menteri yang sebelum ni dan sekarang bersambung menteri KSM. Serbu, tapi tak ada apa tindakan sangat. Denda sikit gila. Yang terbaru apa? Ambil buruh luar, dah siap projek pembangunan construction, kena serbu, kena tangkap buruh luar, tak payah gaji buruh. Itu game-game yang dengan izin aku sebut masuk politik itu game-game yang berlaku sekarang. So kalau dengar benda ni tuan-tuan cik puan, kita hanya boleh sakit hati lah. Tak boleh buat apa. Sebab tu aku tak sembang sangat benda ni dalam kelas-kelas training aku simpan je. Kita sembang kat sini. Apa yang kita boleh buat? Pertama, undilah orang yang betul. Aku terpaksa sebut lah. Terpaksa back to basic lah. Kedua, ada seorang, aku pernah retweet dia kata, macam mana nak push MP kita ni, adun kita ni supaya buat kerja. Dia mesti ada hitam putih. Buat aduan. Contoh macam sexual predator kan. Kenapa mereka boleh terlepas? Sebab tak ada hitam putih. Data tu polis tak dapat. Data tu kerajaan tak dapat. Kita tak ada hitam putih. So ada kes lapor. Baru banyak hitam putih, baru mereka dapat data. Baru diambil tindakan. So, dua perkara kita boleh buat adalah pertama, undi lah. Aku tak nak sebut lebih panjang, tapi undi. Itu memang mainkan peranan sangat penting. Kalau bahasa kasar dia, yang dah lama sangat tu cukup lah. You have done enough damage. Itu peribadi aku. Alright. Yang kedua adalah hitam putihkan aduan, laporan, cadangan. Walaupun berulang kali hitam putihkan, hantar, submit, guna NGO, submit, guna think tanker, submit je. Nanti dia akan jadi soft pressure. Nanti data tu akan berhimpun lama-lama penuh. Sekarang kita ni hanya sembang dekat social media, tapi kita tak hantar data tu. Yang saluran rasmi. Hantar. Walaupun tak nampak tempoh setahun, 2 tahun, tapi for the long term, percayalah benda tu akan pecah, meletup juga. Kita akan dapat, data sebenar. Ada aduan banyak ni, dah komplain banyak ni, tapi tak diambil perhatian pun. Contoh. Itu sebagai rakyat kita boleh buat. Wallahualam. Jadi untuk masalah gaji minimum yang rendah ni, kita pun boleh push kita punya MP ni Akmal? Kita tak boleh push MP secara direct, tapi kita boleh push MP untuk buat kerja lah. Buat kerja macam mana? Dia push untuk dapat bantuan untuk kawasan dia. Dia push untuk AIS Perkeso datang kawasan dia, buat carnival kat kawasan dia. Dia boleh push minta dana khas untuk anak muda kawasan dia, inisiatif. Kalau anak muda dapat kerja, allowance 1,000, pergi kau travel sana kerja kat KL, contoh. Contoh orang 40 tahun ke atas dapat insentif 1,400. MP tu boleh tarik dana tu. Ataupun dia tarik agensi-agensi. Kerajaan tolong buat kesedaran untuk rakyat aku, kawasan aku, macam ni. Dia boleh tarik. So kita kena push, minta. Begitu. Jazakumullah ni Akmal. Sekejap, sekarang nak masuk pukul 10. Berapa ramai audience kita? 2,600. Thank you semua yang join malam ni. Ni Akmal pun dah banyak kali minta izin tadi. Okay, sedikit soalan daripada aku sendiri ni Akmal. Macam mana nak lompat company? Macam kau cakap tadi, satu kita kena hadap. Okay, fresh grade ni kita kena hadap 1,700, 1,800 kerja 2 tahun, asas skill. Kemudian macam mana kita nak lompat company untuk dapatkan 2,500, 2,600, 3,000? Sedikit tips, mungkin 3 minit, okay? Alright, baik. Nak lompat company kita panggil sebagai job hopping. Job hopping adalah antara, aku tak boleh nafikan, cara paling terbaik untuk naikkan gaji. Namun jangan terlalu kerap lah, Tempoh yang sesuai, kali pertama 2 tahun lompat. Lepas tu 2-3 tahun lompat. Itu should be okay. Bila dia jumpa maksimum berapa kali lompat dalam seumur hidup kita ni? Tak ada maksimum, aku bagi minimum lah. Tempoh paling kurang stay dekat sebuah syarikat suggested adalah 2 tahun. Paling kurang lah tu, paling kurang. Okay. Alright. So bila nak job hopping,
pertama, bila kita bina skill tersebut, maka pastinya skill tersebut skill yang mahal. Kita panggil sebagai high demand skill. Kita dah tahulah sebab kita masuk industri kan. So you all, tuan-tuan cik puan akan tahu dah benda tu. Then kita apply kepada syarikat-syarikat yang memerlukan skill tersebut. Demand supply, konsep mudah, demand supply. So barulah mereka boleh terima, dan seterusnya jawapan kalau ditanya berapa gaji dulu, cakap sebelum ini saya terima gaji tersebut dengan keadaan COVID dan dengan keadaan saya memang deal untuk minta leverage, apa kita panggil, saya nak kerja yang begini-begini deal dengan company. Sebab itu saya terima sebagai timbal balas syarikat bagi compensation yang agak rendah. Tapi sekarang saya bersedia untuk menyumbang dalam aspek begini, yang saya boleh buat adalah begini. Sebab itu saya percaya average market saya telah kaji pun, saya punya level average begini, 1,500, 1,200. Itu biasanya ayat kita nego. So company biasanya kalau kita minta 2,5, dia bagi 2,3. Kita minta 2,8, dia bagi 2,5. Itu standard lah. But at least kita akan ada increment. Alright. Tuan, katakanlah cari susah nak dapat. Okay, again, my advice would be cari sektor-sektor yang sedang masyuk. Apakah sektor-sektor sedang masyuk? Contoh tuan-tuan, sektor yang tak pernah sakit, healthcare. Kita sebut inflasi dalam negara 6%, tapi tahukah anda inflasi untuk medical perubatan jauh lagi besar daripada 6%. Kos perubatan spike gila-gila kot. Join healthcare, masyuk. Mereka boleh offer. Join sektor kewangan, investment. Soalan saya, pernah dengar bank rugi? Bohong bank rugi. Bank bukan rugi. Bank untung 30 bilion, 300 juta. Tahun COVID untung dia 280 juta. Itu dia cakap rugi. Dia bukan rugi sebenarnya. Lepas tu website dia jam. Website jam. Tahu tak staff-staff bahagian kewangan bank ni sebut apa? Ini antara dialog yang aku dapat lah. First hand. Oi, kita bagi moratorium lagi ke? Kalau bagi moratorium tak ada bonus lah kita tahun ni. Kau nampak dia sembang apa? Dia sembang bonus, baik. Bukan sembang gaji. Kita sembang gaji bang. Sembang nak hidup. Itu industri yang masyuk. So, engkau jam kepada industri yang masyuk macam tu. Right, boleh Yang ketiga adalah dalam tempoh 2 tahun pulun-pulun tu, skill yang kita bina tu adalah skill yang high demand in future. Contoh kau masuk dalam bidang fintech, IT, menjadi network ataupun jadi programmer sebagainya. Skill tu mahal. Maka sampai satu masa skill tu memang mahal, automatic memang gaji average dia pun tinggi lah. Memang kau boleh dapat gaji tinggi lah. Ataupun last kali adalah daripada syarikat kecil lompat ke syarikat besar. Itu pun akan jadi increment juga. Wallahualam. Baik, jazakumullah ni Akmal. Okey, aku akan ambil satu soalan daripada inbox aku, kemudian kita masuk ke sesi keempat, sesi penutup lah. Okey, ni Amal. Boleh. Baik, salam Mek. Aku ada satu soalan. Harap dapat tolong tanyakan kepada panel ni Amal. Aku fresh graduate, habis belajar Julai baru ni. Alhamdulillah, Oktober baru ni dah dapat kerja. Alhamdulillah. Dan nak dijadikan cerita, gaji basic aku RM4,000. Wow. Kalau campur allowance apa semua ada RM4,720 sebulan. Tapi aku risau kalau nak lompat pergi kerja company lain, nanti majikan lain susah nak ambil aku kerja sebab gaji semasa aku agak tinggi. Gaji tinggi pun masalah. Based on apa yang aku dengar, memang masalah majikan tak nak bagi gaji tinggi macam ni jadi. Jadi apa yang aku boleh buat kalau nak lompat kerja di company lain dengan gaji yang sama atau lebih? Baik. Oh, ini level lain ni. Level dah masuk lah. Ni level manager. Manager, no wonder. Okay. Pertama sekali, berapa tahun pengalaman, kemudian apa tahap kemahiran. Sebab itu akan menentukan tu. Kalau contoh apakah kekurangan job hopping? Job hopping ni memang gaji naik. Tapi skill kita tak comparable. Akhir sekali kita jadi overpriced dalam market. Maka jadilah isu ni. Isu kita overpriced. Kita dah gaji mahal dah. Tapi tak ada industri lain tak boleh nak ambil kita sebab kita mahal sangat. Okey, itu risiko kalau kita job hopping terlalu banyak. Tapi untuk tahap manager, kalau dengan izin, kalau tuan yang bertanya ni dah ada pengalaman macam aku lah, 10 tahun, 9 tahun dalam industri, tak akan jadi, should not be a problem. Tak jadi masalah pun. Don't worry. Kalau kita dah ada pengalaman, dah ada skill, should not be a problem at all. Dia akan jadi problem kalau kita masih lagi entry ataupun kita masih lagi mid. Tapi kita dah overpriced. Okay. So, solution yang aku boleh suggest adalah pertama, back to basic, company besar akan boleh provide, ataupun kau lompat gaji lebih kurang sama
tapi seniority jawatan tu lagi besar. So you get exposure untuk dapat kembangkan skill networking sebagainya. Kedua, gaji mungkin lebih kurang sama tapi perks dia berbeza. Apa maksud perks? Contoh, dapat gym membership free ke, dapat medical coverage, dapat 3 hari bercuti ditanggung oleh syarikat ke, dapat allowance kereta, allowance bil, allowance rumah, allowance driver, tak kisahlah. So kita boleh fight dari segi perks-perks macam tu. Wallahu alam. Sebab untuk makluman, ada syarikat dia punya perks masuk tak masuk syarikat dia, kita syarikat bayar KWSP wajib 9%, syarikat dia bayar 15% KWSP. Kemudian syarikat tidak mengizinkan dia untuk bekerja dalam tempoh 3 bulan selepas dia melahirkan anak. Memang syarikat paksa, kau jangan kerja, jangan bagi kerja kat dia. Ini biasanya syarikat multinational lah. Alright. So ada perks-perks macam tu. So you can negotiate in term of that kind of benefit. Kalau gaji tak boleh naik dah. Wallahualam. Jazakumullah ni Akmal, malam ni 2,700 pendengar, kita dah menghampiri sesi penamat. Okey, ni Akmal, semalam pun aku ada berak dengan tim kau, kemudian tim kau balas, Nick sedang memberikan ucapan dekat kelas, kemudian malam pun dia ada kelas. So kau bagi talk dekat budak-budak uni, kau bagi talk dekat budak-budak college. So macam mana audience yang mendengar dekat bawah ni, diorang nak berjumpa fizik secara berdepan mata lah dengan kau, nak dengar kau punya kelas-kelas fizikal ni, macam mana cara dia? Adakah kau ada buat something ke? I see. Boleh kongsikan? Ada. Yang terdekat minggu depan aku akan buat free webinar percuma khas untuk orang yang cari kerja lah. Hari Rabu petang. Kemudian 2 minggu lagi pun ada free webinar juga. Kalau nak daftar ada dekat profile aku, boleh visit lah. Free webinar ni 1 jam sahaja. Aku akan jemput kadang-kadang alumni yang kelas intensif aku buat. Aku dah buat kelas JSM sebelum ni kan, aku dah bagi tahu. Alumni tu dah berjaya dapat kerja dah. Aku jemput dia share macam mana dia apply kerja, apa soalan dia tanya dalam interview, kita share case study macam tu. Case study yang paling latest. Contoh soalan paling latest Jangan terkejut soalan interview paling latest. Bahagian government dia tanya, kalau anda jadi haiwan apa anda akan jadi? Aku dengar macam otak tanya soalan macam ni, tapi itulah realitinya. So benda itu sharing-sharing yang anda akan dengar dalam free webinar nanti, dan aku sendiri akan jadi main speaker lah. So boleh tengok dekat aku punya profile, boleh register free saja. Itulah Mat. Baik, jazakumullah kepada 2,702 orang yang mendengar. So tekan profile ni Akmal, follow dia. Kemudian kalau dia ada buat free webinar ke yang berbayar ke, just ikut je lah. Nah, InsyaAllah nanti ada punya hasil. Yes, okay. 2,700 lebih daripada expectation. Impact paling besar, space yang paling memberi kesan kepada aku adalah Nick Akmal, Zarif dengan seorang brother tu dekat Jerman. Sebab apa? Kata-kata semangat. Diorang ni kadang-kadang, yes, benda praktikal ni diorang akan buat. Tapi kadang-kadang, yelah, ada lain orang lain cara kan. So, sebagai penutup, saudara Nick Akmal, 10 tahun dalam bidang, apa kata-kata semangat untuk penutup malam ini, brother? Oh, kata semangat Yang berasaskan minimum gaji. Allah Rabbi. Aku bukanlah bagi kata semangat sangat pun. Tapi kalau kita ukur kejayaan adalah dengan kemahiran panjat pokok, maka monyet selamanya berjaya, kura-kura selamanya gagal, ikan selamanya gagal lah. Oleh itu, define your own success. Define your own success. Kau nak berjaya tu bukan duit, minta maaf, bukan duit semata-mata. Tapi duit tu perlu wajarlah dengan izin. Aku baca kajian daripada Seth Godin dan sebagainya, baca buku dia. Gaji yang bagus untuk kita dapat akses makanan yang baik, kesihatan yang baik, pendidikan baik adalah lebih kurang 20k sebulan. Itu baru kita dapat enjoy life dengan to the optimum. Tapi tak adalah sampai tahap tu, at least kita boleh baiki taraf hidup kita, dapat pendidikan yang baik, kita boleh jadi muslim yang baik, jadi anak yang baik, jadi rakyat yang baik. That is good enough dah. Sangat bagus dah. Right. So you define your own success. Contoh aku define aku punya sukses adalah impact yang aku boleh bagi. Sebab itu aku berada kat sini. Sebab itu aku terima kelas sampai ke malam. Sebab itu hari Sabtu semalam, kelas pagi, kelas petang, kelas malam. Balik rumah atas katil lunyai, tak boleh fikir apa dah, tidur terus. So I define my own success adalah segi giving benefit. Mungkin orang nampak macam so lecehnya, it's okay.
kita tahu penjuru kita tahu kita punya angle kekuatan. Right. Yang kedua, my advice would be, life ini bukan pasal diri kita semata-mata. Sebagai Muslim, aku bekerja, penat, lelah, malam, tertonggeng, apa lagi? Kerja OT, darah dan air mata, tiba-tiba hujung bulan kena bagi 2.5% kepada orang lain. Siapa tu? Zakat. Agama sudah mengajar hidup bukan tentang kita je. Hidup adalah kembali pada komuniti. Kita bermakna pada orang lain, bagi manfaat. So, measure your success, guna indikator sendiri, guna pembaris sendiri. Okay? Dan jangan lupa, sukses yang sebenar bukan kita capai, tapi apa kita mampu bagi. That's where comes zakat sebagainya. Sebab itu fadilat sedekah sangat besar. Benda tu agama dah ajar dah sebagai Muslim. So, wallahualam, harap kita bekerja memang sebab gaji, memang kita nak gaji pun nak hidup, takkan makan pasir. Okey. Tetapi jangan dilupakan perkara-perkara lain yang memberi makna dalam hidup. Dengan izin, kadang-kadang aku stres. Kadang-kadang life kawan-kawan aku stres sebab kita hilang makna dalam hidup. Aku nak apa sebenarnya? Apa yang membuat aku gembira? Main game itu bukan gembira, itu short term je. Tapi hidup tak tenang, hidup happy tu sementara. It's okay not to be. Bagi aku tak happy, okay. Tapi aku puas. Aku buat kerja tu, aku tak buat contoh. Kerja malam, aku tak pernah happy kerja malam. Aku suka tidur malam. Tapi aku puas tidur malam tu. Even though I'm not tak happy sangat sebab kena kerja malam, penat ke, tapi aku puas. Aku tidur dengan angkat tangan, oh, puas hati hari ni. Berbaloi. Alright. So, that would be my personal motivation ataupun apa yang berlega di kepala aku lah. Hopefully dia boleh membantu ataupun ada kebaikan bagi mereka mendengar. Wallahualam. Thank you, Matt. Okay, jazakumullah ni Akmal. Okeylah, sebagai penutup, aku nak repeat balik sebab aku harap ni Akmal dan tim boleh kongsikan di space mendatang ni. Aku kadang-kadang nak juga buat space jemput ni Akmal ni setiap bulan. So pasal SME 97%, pasal usahawan MNC, GLC, pasal B50 ni pun aku rasa space mendatang sedap juga kalau kita nak sentuh. Takut juga kan, takut nanti jadi B60 pula. Kan? Lepas tu apa lagi? Perkasakan SME, of course. Kemudian apa lagi? Added skill, job hopping. Ini boleh pecah-pecahkan lagi ni. Kemudian itulah, members of parliament kita pun agak sensitif juga nak sentuh benda ni kan. Takut nanti kena angkut ke. Okay, so sampai malam ni je lah. Jazakumullah ni Akmal, jazakumullah kepada 2,684 yang sedang mendengar. Kalau ada lagi, insyaAllah aku akan kongsikan dekat Twitter. Jazakumullah ni Akmal. N, siapa saudari tu nama dia N yang aku selalu message dengan beliau tu. Okey, ni Akmal, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang boleh end this Twitter space now. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih.